Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minal aidil wal faizin. Dan hari ini Da'i Hadari temankan anda untuk pagi raya yang indah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya yakin mungkin ada yang sedang menonton ketika ini, ada anak beranak kan, ada cucu-cucu pun ada duduk sama-sama menonton kan. InsyaAllah sama-sama kita dapatkan manfaat ilmu untuk pagi ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, kita sangat bertuah kerana walaupun hari raya tapi kita masih lagi nak dapatkan ilmu. Terutamanya hari ni kalau tengokkan topik dia, satu topik yang saya rasa dekat sangat dengan kita semua, termasuklah ini yang dok bercakap ni kan, iaitu air tangan pasangan. Apa pula air tangan pasangan ni? Tapi tak apa, nak dapatkan perincian dan juga pencerahan dengan lebih lanjut untuk topik kita hari ini. Jadi suami isteri kena tonton ni. Saya sangat beruntung kerana bersama dengan saya pada pagi ini, subhanallah, baju rayanya merelip-merelap. Kalau tengok saya pun confused, yang mana satu orang, yang mana satu bunga. Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dia dikaitkan dengan bunga tu yang rasa Allah. Rasa malu tu. Allah. Biasa pasu. Ni bunga pula. Pasu biasa orang panggil pasu. Ini bunga pula. Ya, hati berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Raya. Betul Ustaz. Baiklah Ustaz, hari ini kita nak sembang-sembang tentang topik kita, iaitu air tangan pasangan. Jadi banyaklah persoalan yang kita nak sembang-sembang ni, terutamanya ada ke zaman Rasulullah tu macam keadaan Rasulullah menghargai air tangan pasangan isterinya. Kemudian kenapa pentingnya, kita nak tahu jugalah kenapa pentingnya air tangan pasangan ni untuk harmoni rumah tangga tu. Cumanya di awal ni Ustaz, bila sebut tentang air tangan pasangan, saya nak fokuskan tentang pasangan tu. Kenapa pentingnya kita kena menyantuni pasangan kita? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih pada adinda saya Da'i Hadari. Salam lebaran, taqabbalallahu minna wa mink. Dan juga semua penonton-penonton yang saya hormati, yang kita sayangi sekalian, yang tak kira lah Ramadan ke, Syawal ke, apa kira hari apa pun, tontonan dia, kesetiaan dia terhadap Tanyalah Ustaz ni tak pernah bertepi. Itu kita ucap terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kan? Jadi para penonton semua, balik pada cerita, kenapa kita nak kena hargai pasangan kita? Kenapa kena hargai? Dia sebenarnya dalam hidup, kalau nak rasa bahagia, hargailah pasangan. Malah dalam satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebagus-bagus di kalangan kamu adalah orang yang paling bagus layanan terhadap keluarganya, dan akulah yang paling bagus layanan terhadap ahli keluarga aku. Sebab itu Nabi SAW, Nabi sendiri boleh mengaku bahawa keluarga Nabi adalah baiti jannati, rumahku, syurgaku. Dia sebab apa? Dan memang sungguh pun. Dan satu yang kita boleh belajar para suami-suami di luar sana atau anak-anak lelaki di luar sana, tanda kita nak tahu kita ni bagus ke tidak perangai kita ni, tengok macam mana kita layan keluarga kita. Kalau ada orang dia sibuk layan orang luar, kawan futsal, kawan mancing, kawan orang luar dia layan baik sungguh. Allah, dia punya santun dia tu memang kata orang pijak semut hidup balik semut tu. Siap dia belanja gelanggang futsal. Baik sungguh. Malam ni aku belanja ni badminton punya aku bayarkan. Memang baik sungguh. Isteri ajak pergi pasar malam je pun. Isteri ajak pergi pasar raya je pun. Muncul tak larat penat. Ada dia buat muka dah. Jadi perangai itu tak bagus. Nabi sebut orang paling bagus, atau maaf ya, kalau kau nak kenal orang tu baik ke tidak, tengok macam mana dia layan mak dia, dia layan isteri dia khususnya. Jadi daripada situ nampak baiknya seseorang.
Jadi tengok macam ada setengah orang kan, dia bawa mak dia berjalan, bawa mak dia pergi umrah, kadang-kadang dia suapkan mak dia makan. Sama juga dengan isteri dia pun. Kadang dia hadiahkan apa-apa isteri dia. Dia tak kira ni anniversary tak anniversary pun, dia bagi hadiah, buat kejutan, bagi bunga lavender, hidup tak apalah, janji bagi kan warna purple. Dia bagi ni bagi apa manisan kek apa. Dia buat sesuatu yang menggembirakan pasangan, maka itu tanda orang baik. Jadi bagi jawab soalan yang tadi tu, sebab apa kena hargai pasangan? Sebab itulah tanda orang baik. Dia menunjukkan bahawa dia sebenarnya orang baik dan bukan dia perasan dia tu baik. Dia memang baik. Macam maaf macam tadi macam kita kan. Kita bolehlah cakap dengan orang, maknanya apa? Kita mesti sayang isteri kita. Kita mesti hargai ibu kita. Kita mesti gembirakan hati isteri dan ibu kita. Boleh cakap ke orang. Betul. Tapi maaf hadirin yang paling kenal perangai si bercakap ini siapa? Isteri ya. Dan anak-anak dan ibu. Ibu Mak kita. Ya. Sebab tu saya kalau ceramah, mak saya tengok, saya seram. Pasal nak cakap lebih tak berani. Pasal alah. Dia ada alah kat belakang. Dia ada perkataan alah dia takut tu. Yang tu yang jam. Kalau ada roti boleh sapu. Jam. Aduh saya kalau mak ada kali. Lepas tu minta maaf mak lah. Mak confirm mak saya mesti tengok ni. Isteri saya lagi-lagi lah tengok. Sebab itu dah yang tadi. Kita apa pun cakap saja mesti buat apa yang kita cakapkan. Apa panggil apa? Walk the talk. Talk what you do. Do what you believe. Believe in God. Believe in Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi maknanya dia sikit sebanyak dia jadi satu cabaran untuk kita. Betul lah. Sebagai suami, sebagai anak lelaki, pada ibu kita, pada isteri kita. Itulah orang kata maksud menghargai pasangan ataupun keluarga. Betul lah tu Ustaz. Sebab saya teringat pula firman Allah Ustaz. Allah nyatakan kepada kita kan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Betul tak Ustaz kan? Betul. Maksudnya Allah sangat murka barang siapa yang cakap benda yang dia tak buat. Betul. Haru juga kan. Tak apa lagi kita minta ada seseorang tu kena masak. Yang kita tengoklah lagu mana ya. Ada orang lain kan kita je ni. Ada orang tu, ada orang. Ada tu. Ya, baik. Okey. Dia ada surprise lah Ustaz. Okey. Cuma ya Ustaz, tadi kita dah cerita pasal menyantuni pasangan. Ni saya mewakili penonton di luar jugalah. Kita nak tahulah. Air tangan pasangan, topik kita hari ni. Kenapa kita nak angkat air tangan pasangan ni sebagai topik perbincangan kita? Apa pentingnya dalam keharmonian rumah tangga ni Ustaz? Air tangan pasangan ni. Terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Istilah air tangan ni memang sering digunakan khususnya dalam keluarga dan rumah tangga. Walaupun ada juga istilah air tangan ni diguna pakai dalam bab-bab keilmuan. Maksudnya macam anak murid, kalau anak murid tu berjaya, cemerlang ataupun hasil daripada didikan siapa-siapa, biasanya orang akan cakap juga, inilah hasil air tangan Syekh tu. Inilah semua pelajar-pelajar hasil air tangan daripada. Pasal apa? Syekh tu kadang mungkin cubit dia ke, mungkin usap kepala dia ke, ataupun apa-apa saja yang berkait dengan tangan. Walaupun air tangan ni biasanya hasil masakan yang dihidangkan pada yang tersayang. Betul. Tapi dia boleh jadi kalau di kalangan para ulama-ulama yang sering tadah tangan, mengarang kitab, tuliskan, tunjukkan pada anak-anak murid dia air tangan ulama. Boleh juga. Tapi balik pada tajuk kita, air tangan ni yang lebih fokus pada pasangan. So air tangan ni dia lebih berkait pada 3 perkara. Baik. Bukan air yang bukannya tangan yang baru lepas dibasuh. Itu pun air tangan tu lain pula. Ataupun peluh. Peluh. Dia air tangan ni dia berkait dengan 3 perkara. Pertama sekali, air tangan ni dia berkait dengan soal kasih sayang. Kalau nak makan, kalau isu nak kenyang, pergi kedai makan, beli warung, food truck, tepi jalan, banyak sangat orang jual, maaf ya, kadang-kadang lagi sedap. Kadang-kadang lagi sedap. Dia punya menu dia. Jadi dia buatlah apa-apa jenis yang cantik-cantik apa semua kan. Kadang-kadang maaf ya, yang luar ada yang kita pernah jumpa lagi sedap. Maaf, ini bukan nak kecilkan hati siapa-siapa. Iyalah. Jujur cakap. Tapi kenapa ya? Kalau pasangan ni dia ada aura dia tersendiri, masakan dia, hasil air tangan dia tu. Pertama saya kata apa tadi? Kasih sayang. Dia balik kerja penat-penat, letih, kadang-kadang uniform tak tukar lagi.
baju tak bertukar. Dia kan orang perempuan, di rumah dia ada uniform dia. Ya, betul lah. Dia tak tukar lagi uniform tu. Dia tak dengan baju-baju kerja, name tag tak buka lagi. Dia kan pegawai tinggi. Jadi dia tak buka lagi name tag dia tu. Guru besar, pengetua. Dia balik, dia boleh masakkan untuk ya Allah, suami dia pula tengah mengacara rancangan. Kan. Jadi lagilah dia tak sabar nak masak kan. Kan. Jadi jadi dia masakkan dengan, sebab tu saya kata apa? Pertama, kasih sayang. Betul lah tu. Jadi maaf kalau macam kedai mamak ke, kedai tom yam ke apa, dia orang masak juga, tapi mungkin lebihnya kepada keuntungan. Iyalah. Sedap tak sedap lantak kau lah makan lah. Itulah aku masaknya. Ketang kedai aku buat apa? Tapi kalau isteri ke ibu ni, maaf ya, walaupun telur masak kicap, masakan tu dia macam dia ada rasa sayang tu, dia ada. Dia rasa kasih tu. Tu yang pertama, kasih sayang. Itu namanya air tangan. Yang kedua, air tangan ni dia dikaitkan dengan apa? Dengan orang panggil apa? Persaudaraan dalam keluarga. Kenapa saya kata macam tu? Perasan tak? Kenapa orang bila kita semua sibuk sangat nak balik kampung, bergaduh-gaduh dengan bos nak dapatkan cuti? Sebab apa? Sanggup jam panjang-panjang. 8 jam, 12 jam. Kadang kawan-kawan saya yang balik Kelantan, dia kata ni kalau pergi Mekah balik dah ni ya. Maknanya jam punya panjang. Pasal apa? Nak bagi taunya, nak balik beria sangat ke kampung ni untuk apa? Sebab nak rasa air tangan. Air tangan siapa? Air tangan ibu. Masakan yang mak masak tu daripada kita kecil, sekolah rendah, bergaduh adik-beradik, abang tumbuk dengan kakak, adik semua. Akhirnya inilah yang menyatukan kita. Betul. Dan bila ketiadaan mak kita, ketiadaan pasangan ke apa, yang paling kita rindui selain daripada suara dia, masakan dia lah. Yang ni, walaupun ada tak orang lain boleh masak kari ayam macam kita, boleh tak? Boleh. Kari ayam lah. Kenapa saya sebut kari ayam? Ada sebab lah kot. Terlintas. Ya. Tapi orang lain boleh masak, maaf kedai mamak pun boleh masak, tapi mak ni bukan mamak, mak ataupun isteri kita, dia masak tu dia ada unsur kasih sayang dan persaudaraan, menyatukan kita. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, ada masa ya? Boleh. Sila. Raya nak pergi mana? Iyalah, nak pergi mana? Yang ketiganya adalah air tangan ni juga dia adalah sebagai penawar hati, pelembut hati. Ada setengah-setengah pasangan bila ada isu salah faham, abang hari ni masak lemak ketam, contoh, tak jadi merajuk. Jadi maknanya bila ada gaduh-gaduh, ada salah faham kan, isteri tu masakan kegemaran suami dia. Saya ingat kan masakan tu belum siap, baru tengah tumis, dah bau dia sampai ke depan. Aroma bawang tu. Dah ketam tak masuk lagi. Bawang baru ketam. Macam mana tu? Sayang masak apa ni? Nampak. Dia ada unsur apa tau? Penawar hati, pemujuk hati. Itu nama air tangan. Anak-anak dulu kan merajuk gaduh dengan mak dia, lari panjat atas pokok, mak dia masak. Baliklah ni mak masak. Mak dia masak tu dia balik ke rumah. Sikit sebanyak air tangan ni 1001 rahsia yang tak terungkap, melainkan orang-orang yang pernah merasainya. Kari ayam. Kari ayam Ustaz. Bukan apa Ustaz. Saya bila Ustaz sebut macam tu, saya yakin yang menonton sekarang ni mungkin ada yang kehilangan ibu tercinta dan mungkin terasa kehilangan tu. Jadi sama-sama kita doakan kepada ibu yang pernah masakkan kita dulu masa kita kecil yang pernah membanting tulang membesarkan kita, insya-Allah mudah-mudahan dikurniakan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin rabbal alamin. Baik Ustaz. Nabi pernah pesan dekat kita sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang bermaksud sebaik-baik daripada kalangan kamu ialah orang yang paling buat baik terhadap keluarganya ataupun isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku. Jadi nak ceritanya kenapa Ustaz bila Nabi buat sesuatu tu, Nabi sebenarnya tunjukkan contoh yang terbaik. Macam mana dikatakan sebagai acuan terbaik itu melihat kepada penyantunan Rasulullah kepada isteri dan anak-anak ataupun keluarganya Ustaz? Terima kasih. Saya ni balik bertajuk kita air tangan kan. Nabi SAW adalah seorang contoh yang bukan sekadar seorang suami, bapa, pemimpin. Dalam sibuk-sibuk tu kan? Dalam sibuk tu. Jadi peranan tu dipanggil apa? All commitment in one person.
Pandai sambung. Saya sebenarnya tak tahu nak sebut apa, tapi dah pesan tu sampai maksud. Alhamdulillah. Okey, jadi semua tanggungjawab itu digalas oleh seorang lelaki. Ya. Iaitu Nabi SAW. Dan diriwayatkan bahawa baginda Nabi juga seorang yang bukan sekadar mengharapkan pasangan sediakan semua. Ini Nabi tunjuk contoh. Nabi sendiri juga buat sendiri. Kalau tadi kita sebut air tangan. Ya. Mungkin suami alasan dia apa? Masak layang teringin rasa air tangan awak. Senang. Ataupun abang sibuk katanya. Abang sibuk kan. Jadi Nabi sendiri tunjukkan contoh. Ada ketikanya dalam hidup tak payah mengharapkan isteri semuanya yang Ideram je lebih. Tu dia dia sejak raya Syawal ni dia banyak bunyi macam tu. Sekarang kucing jantan bunyi nak air suam, kopi nak apa. Jadi Nabi tunjuk contoh, Nabi sendiri buat. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW, Hisham bin Urwah daripada ayahandanya menyebutkan bahawa seorang laki-laki pernah bertanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidatina Aisyah ini? Isteri Nabi SAW. Orang pernah bertanya Aisyah, wahai Ummul Mukminin, adakah Nabi SAW melakukan apa-apa pekerjaan di rumah? Maknanya orang kita ni macam kita kita mesti kita nak tahu orang hebat di rumah dia buat apa. Kan di rumah di sebalik kehebatan dia. Mesti orang nak tahu baca buku, baca kitab ke apa, tak tahulah kalau zaman sekarang ni baring tengok TV saja ke apa kan, duk basuh baju. Apa yang dia buat? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni kalau duduk di rumah, antara yang Nabi rutin Nabi antaranya adalah yaksifu na'lahu wa yakhitu saubahu. Nabi ni seorang yang repair kasut sendiri. Tapak cabut ke, putus tali mana, Nabi repair, jahit sendiri. Dan mana-mana pakaiannya yang rosak ke, yang ada koyak-koyak ke apa, Nabi jahit sendiri. Nabi jahit sendiri. Dan ada dalam riwayat yang lain, kalau Nabi nak minum susu kambing, Nabi perah sendiri. Hari ni taklah perah, tapi kita bancuh lah. Banyak 3 dalam 1 lah, 4 dalam 1 ke apa kan, bancuh sendiri. Maknanya bukanlah seorang suami tu bagaikan raja di rumah, duduk menyanda kopi satu. Takkan, ini bukan warung buat kopi satu minta macam tu, tak boleh. Kita sebagai suami tunjukkan bahawa sekali-sekala apa salahnya seorang suami punya air tangan. Suami masak? Ya, suami masak. Ada contoh dia. Ada contoh. Macam tak lama ya. Sat lagi lah. Suami pun boleh bagi air tangan. Kalau macam ada isu ke, ada apa-apa salah faham ke apa kan, cuba suami pula masak. Air tangan suami pula. Saya ingat di situ dia akan jadi pengikat, pengerat kasih sayang. Betul. Dan saya ingat isteri ni dia akan ingat bertahun lama. Walau suami dia masak sehari tu je, tapi dia akan ingat lama tu. Abang ingat tak pernah abang masak 9 tahun lepas? Kan? Yang abang goreng ikan, insang tak buang. Dia ingat. Insang tak buang. Punya jantannya, suami dia tu. Macam mana rasa? Tak tahulah. Isteri dia makan kat habis dah. Hiruk kuah. Baru selok ikan. Abang tak buang insang lah? Suami dia kata apa? Memang kena buang. Memang. Itulah suami akhir zaman. Tapi sikit sebanyak, apa tahu? Dia mengerat kasih sayang. Subhanallah. Suami mana tahu yang tak buang insang tu? Macam tu lah. Kan dia jadi seronok. Air tangan. Report sampai mentua tau. Aduh, menantu. Wujud handsome. Allah. Bukan saya ataupun ustaz pun bukan. Ambil pin. Ni kita cerita orang luar. Ya. Okey. Baik, alhamdulillah para penonton sekalian. Ini yang kita dapat kongsikan di awal ni, dan banyak lagi sebenarnya. Air tangan pasangan ni satu topik yang unik ustaz ya. Betul. Tambah-tambah raya ni, abang-abang janganlah asyik tengok TV aje. Jadi banyak-banyakkan jugalah masa dekat dapur. Itu pesanan daripada penerbit kami. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ni, banyak lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bersama dengan saya Da'i Hadari, bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail.
Amboi sedap. bukan main. Sedap tu Ustaz tu. Layan. Tak apa, sat lagi saya nak sentai pula. Baiklah para penonton sekalian, hari ni kita sembang-sembang pada pagi raya yang indah ini. Minal aidil wal faizin diucapkan kepada anda semua, dan hari ni kita sembang-sembang topik yang sangat istimewa dekat dengan kita tambah-tambah raya ni, iaitu air tangan pasangan. Cumanya saya nak kongsikan, jangan lupa raya ni tuan-tuan puan-puan, walaupun dah lebih kurang 2 tahun dah kita tak beraya, beria lah orang cakap kan. Cumanya jangan dilupakan sunnah yang Nabi ajar, sebarkan salam. Itu paling penting. Baiklah, pagi ni Ustaz, air tangan pasangan, saya nak jadi pejuang wanita pula lah Ustaz. Oh, lain macam. Tak, bukan apa. Ada wanita yang dia teringin nak tanya soalan ni. Ada suami dia asyik komplain je Ustaz. Dari dulu, awal kahwin dah lah. Lepas tu lama-lama tu dia macam asyik komplain je. Awak ni kurang garam lah. Air ni kenapa kurang gula? Tak manis katanya. Jadi, sedangkan dari dulu sampai sekarang, isteri duk masak. Isteri duk sediakan air kan. Duk buat air minum. Jadi apa ganjaran kepada isteri yang asyik sabar sahaja dengan kerendah suami ni Ustaz? Baik, terima kasih sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Oh, dia lepas makan biskut raya ni dia lain semangat dia meremang kan, lagi semangat kan. Saya pula makan Sila. Dia macam ni, Dai Hadari. Ya. Dalam hidup kita tak akan pernah jumpa kesempurnaan. Tak akan jumpa kesempurnaan. Sebab yang maha sempurna Allah. Jadi kalau dalam hidup tanya kenapa tak menikah lagi, dia kata tak jumpa yang sempurna. Memanglah. Cari pasangan yang bila kita bersama dengan dia, hidup dengan dia, kita dapat menuju ke arah kesempurnaan. Sebab apa saya boleh susun ayat macam tu? Sebab saya pernah jumpa ayat tu dalam kad kahwin. Jadi saya masuk dalam konten. Jangan cari pasangan yang sempurna, tapi carilah pasangan yang bila kita hidup dengan dia, kita jadi sempurna dengan dia. Saya tengah makan ni tersedar ni Ustaz. Itulah tujuan dia. Supaya sedar diri sikit. Jadi menuju kesempurnaan. Jadi kalau nak cari yang sempurna memang tak ada. Masing-masing istilah kita orang tua-tua aja apa? Terimalah seadanya. Cuma bila kita berhadapan dengan pelbagai ragam, macam tadi suami banyak komplain, yang kita pun pernah jumpa juga. Banyaknya kadang isteri banyak komplain. Macam dari yang disebut kan dulu masa raya apa tu dalam PKP dulu kan. Kan bila nak raya, bila pergi ke pasar raya, saya ingat lagi, saya pun antara salah seorang jugalah persatuan suami-suami yang diminta beli, bukan disuruh, diminta beli barang dengan bawa senarai dah macam cari treasure permaidani kan penuh tu. Tak telefon, maklumlah suruh beli pandan, suruh beli pandan, api beli daun apa tu, daun serai bertukar-tukar, bergaduh-gaduh lah tu. Jadi yang bestnya orang lelaki ni pula ada setengahnya dia redha dan dia jujur. Isteri suruh beli ikan kembung. Memang objektif dia kembung. Jadi bila sampai je kat kedai pasar, habis ikan kembung, maka dia balik dengan perut yang kembung. Apa seko pun dia tak beli. Isteri dia kata, abang kalau dah tak ada ikan kembung, carilah ikan lain. Awak tak cakap ikan lain. Nampak? Dapat suami macam tu, maka balik pada soalan tadi, macam Ustaz ni nak kena sabar ke macam mana? Dapat laki macam ni, laki den macam tu. Suruh beli ikan apa boleh kosong perut kembung. Jadi kalau suami yang macam tu, isteri macam ni, macam mana? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala sebut, sungguhnya kesabaran ini atau mana-mana orang yang dia mampu bersabar, Allah akan bagi ganjaran pahala yang tak berpenghujung, infinity. Pahala dan pahala. Memanglah pahala Ustaz, lagi hidup dengan dia tak larat macam tu, mulut je tu. Kenakah sabarlah. Sampai bila? Lagi dan lagi sampai dah tak ada lagi. Tapi bila dia dah meninggal, baru rasa teringat pula. Teringat. Ada satu cerita ni saja sembang. Boleh silakan. Dekat satu restoran tu, ada cik tu, dia buka lah voice note, WhatsApp, voice note. Dia duk cakap dengan voice note, bukan cakap macam mana. Dia tekan, awak ni jangan lupa suara isteri dia. Lepas balik tu jangan lupa singgah hati siram pokok Iyalah, saya tahulah. Padahal bukannya isteri dia dengar pun. Voice note, dia dengar balik dan dia play balik. Rupa isteri tu dah meninggal. Allah. Isteri dia dah meninggal dah. Dia rindu nak dengar. Maaf lah ya, bukanlah bebelan, tapi mungkin cakap-cakap nada isteri dia yang mungkin kadang-kadang marah dia, komplain dia rindu nak dengar. Maka kadang-kadang dalam hidup, the little imperfection make we perfect.
Saya banyak cakap orang putih lah Tak, sejak raya. Kalau ni pagi saya tak raya tahu ni nama. lain macam. Dah 2 tahun lah kita tak Iyalah. ni kan, tak beria kan. Jadi cakap putih dia Iyalah. keluar habis Oxford semua. Tapi ni raya kita bukan raya orang putih. Betul Ah, juga. iyalah. Aduh, terkono dan. Alhamdulillah ya Ustaz. Jadi kadang-kadang ketidaksempurnaan itu yang kita nampak pada suami, yang pada isteri, itulah yang akan membawa satu momen indah di satu masa nanti. Kan Ustaz kan? Abang ingat tak abang dulu macam tu? Sayang ingat tak sayang macam tu? Oh lah bang. Dia kan ada satu momen indah yang dapat kita belajar di satu masa nanti. Okey Ustaz. Satu lagi. Berbalik kepada yang tadi tu. Yang tadi tu asyik komplain. Komplain. Katalah yang ini isterinya ialah baru kahwin. Baru kahwin ni kadang-kadang tu dia masakan pun tak berapa lagi lah, gula jadi garam, garam jadi gula. Jadi masakan tu tak sedap. Tapi suami dia ada ilmu sikit lah kot. Dia pun kata, yang sedap ni yang. Padahal muka dah berkerut dia ni, tahanan ni kan. Punya lain macam kelat dia tu kan. Tapi dia rasa sedap, yang sedap. Boleh ke kita menipu isteri macam tu? Maksudnya benda tak sedap kata sedap. Air tangan dia. Sebenarnya nak jawab ni pun kena cermat. Sebab isteri saya pun tengah duk tengok kat ni. Sebab apa yang bakal saya jawab, dia akan merasakan bahawa inilah teknik dia. Ajar orang. Itu. Tak apalah sayang, memang abang ada buat macam ni dah pun selama ni. Cerita dia macam ni. Dalam Islam, kalau bab-bab menipu ni kata Piramli apa bohong sunat. Di mana ada bohong sunat? Tak ada. Dia ada kaedah dia. Ada kaedah. Main bola, yang kan ustaz bola. Dia mana boleh sepak straight masuk ke gol. Dia kena gelecek juga. Gelecek. So orang tua-tua dulu kenapa dia punya bahagianya berpanjangan, maknanya biar tanah memisahkan kita lah apa semua ayatnya tu kan sampai syurga lah kan. Pasal gelecek tu yang pandai. So ilmu gelecek ni yang makin akhir zaman ni tak apa nak ada. Contohnya Ustaz, cerita Dia straight sangat banyak. Balik rumah lewat, isteri tanya, abang mana abang? Tadi abang kawan belanja makan, kenyang dah ni. Jangan lurus sangat. Bagi tahulah maknanya abang tadi ada kawan pergi makan tapi masih lapar lagi lah. Nampak? Itu yang bulat-bulat ustaz tu kan. Jadi kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillul kazib illa fi salas. Tidak halal ataupun tidaklah disebutkan bahawa itu sebagai menipu. Kan, iaitu pada 3 keadaan, 3 situasi. Ringkas. Pertama iaitu apabila seseorang itu yuhaddathul rajul imra'atahu litardiha, iaitu seorang suami yang dia menipu isterinya. Nanti dulu lagi. Dapat green light, kita dapat bukan lampu tipu hijau. yang kita fikir tu bukan. Tinggal gantung tak tali, tak bagi nafkah. Ustaz kata boleh tipu kan, lesen besar ni. Bukan. Satu, menipu isteri. Kedua iaitu apabila dalam peperangan. Bila dalam perang, macam macam askar-askar kan pakaian dia tu macam hijau apa tu kan, ala-ala macam pokok. Pokok dia macam seolah macam itu dia panggil helah. Orang tengok ni orang ke pokok? Kan macam nipu. Kalau jujur sangat pakailah warna terang. Askar terang nampak kan. Itu jadi ada helah dia, teknik dia, taktik dia, dan yang ketiganya untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Itu boleh menipu. Tapi huraian dia kena dengar dulu. Ni huraian penting ni. Silakan Ustaz. Pertama, kalau sekiranya seorang suami isteri ataupun pasangan suami isteri itu dia ada salah faham. Jadi isteri ini ataupun suami itu, biasanya suami lah dia akal panjang kan. Orang dulu kata apa, lelaki ni 9 akal. Dia panjang, dia punya neuron dia cepat berhubung sikit. Jadi dia banyak idea dia tu. Boleh kalau sekiranya dia nak menipu tapi dengan cara dia. Contoh. Kalau sekiranya ni yang dalam Islam lah, agama kita ajar, pasangan kalau dia masak sedap macam mana pun, puji jangan melampau. Kalau memuji pun jangan melangit. Jangan melampau sangat. Bahaya. Sebab orang perempuan yang kita perhatikan, kalau kita puji melangit sangat, berkemungkinan dia akan masak benda sama. Benda sama? Yang sama. Rasa pun sama? Rasa sama, kuah yang tu tukar binatang. Binatang yang dia tukar. Kalau kita kata masak tempoyak ikan patin, dia orang Kuantan, orang Temeloh, faham. Sedap. Esok dia tukar tempoyak kambing, lusa tempoyak ketam, dah 2 minggu makan tempoyak tu saja, dah. Suami tu jaundice. Suami tu jadi masak kuning muka. Orang biasa baby demam kuning kan, lelaki tu jadi jaundice. Asal muka kau kuning atau bini aku tempoyak masak. Jaundice tu baby Ustaz. Itulah tu. Boleh juga jadi kalau asyik boyak panjang kan. Jadi kena kepelbagaian. Kepelbagaian tu. Jadi jangan tapi ni satu pesanan lagi.
Kalau tak sedap, jangan hina. Jangan kutuk. Macam tadi Da'i Hadri sebut kan, awal kahwin tak tahu nak beza mana gula, mana garam. Tak boboh tagging kot. Lain kali tulis lah. Beli kedai-kedai serba neka, bolah garam, gula tu. Bila rasa, masin. Kalau contoh masin melampau, masin telajak, masin. Maka kita pun pesan bagi tahu elok dengan penuh hormat yang masin lah sikit. Beritahu je. Janganlah telan masin telan redha kan cakap malam panjang kena komplain kan. Esok mogok tak masuk pula Darah tinggi. Dah tinggi lepas tu. Sendiri telan. Jadi cakap elok, jangan komplain dan jangan hina. Apa ni masak masin? Apa ingat saya khabau pun makan garam ni. Jangan macam tu. Jadi sebaiknya kalau nak betulkan cara baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam kalangan para isteri antaranya Sayyidatina Aisyah pernah masak. Aisyah ni dia masak sekali tu dan Nabi rasa. Tiba Nabi kan bukan jenis komplain. Nabi kata komplain. Betul. Tiba Nabi ada rasa macam ada sesuatu yang kurang. Nabi panggil Aisyah elok-elok. Cik rasa tengok. Aisyah rasa, lah macam ada yang tak kena. Dah pergi order balik. Macam tu cara dia. Itu kaedahnya. Kaedah dia. Janganlah terhina Ya betul. Dan kalau yang bab nipu tadi tu pun pada kadarnya dan tidak melampau-lampau sangat. Baik. Sambil tengok drama, nampak heroin cantik ke apa. Suami tu tertengok lama. Isteri kata, abang lama tengok tu. Abang, dia dengan saya mana lagi cantik? Sudah. Soalan tu yang jam tu. Dan soalan tu akan menentukan esok kita akan makan apa atau tak makan langsung. Silap jawab je, makan luar kita. Awak soalan, mestilah awak di hati saya. Tapi muslihat dia saya tahu jawapan dia. Apa dia? Abang ni rabun. Tak nampak sebenarnya. Okey Ustaz. Sebelum kita nak rehat ni, ada satu soalan yang saya nak tanyalah. Mungkin simple je Ustaz. Zaman sekarang memerlukan, bukan satu memerlukan lah, nak bagi tahu kata ramai yang sibuk Ustaz. Suami sibuk, isteri sibuk. Jadi nak kata nak ke dapur tu satu je. Pergi dapur minum air je. Nak masak apa semua tu memang mustahil lah, boleh kata mustahil lah. Jadi banyak kata beli je lah. Apa perbezaan antara makanan air tangan ibu atau air tangan isteri dengan sekadar beli kat luar Ustaz? Macam saya sebut di awal tadi lah. Dia kalau masakan air tangan isteri ke ibu ni, dia ada unsur kasih sayang. Dan di situ juga dia ada banyaklah yang terangkum dalamnya. Tapi kalau beli di luar, sibuk Ustaz. Itulah tu. Dia ada beza dia. Tapi satu lagi cara yang boleh kita cadangkan, kalaupun tak sempat masak, dapur besar, dapur canggih, renovate 200,000, lalah makan luar, beli makanan luar. Dapur ada rumah. Tak apa, jangan sedih, jangan bimbang, jangan risau. Macam Ustaz, kami tak masak, sian suami saya asyik makan luar je. Air tangan apa tu kedai siam tu, dia makannya tu aja. Macam mana ni Ustaz? Dia macam ni. Kalaupun tak dapat rasa air tangan pasangan sekalipun, apa kata wujudkan masa berkualiti. Baik. Wujudkan masa berkualiti. Kalau mungkin ada suap menyuap, hulu menghulu, itu kena diwujudkan. Dah lah air tangan tak dapat nak rasa, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya dapat duduk dan makan bersama. Sebab tu kalau macam yang lepas kan, kita Ramadan yang sudah, kita dah rasa sangat dah. Bila berbuka, iftar, semua duduk satu meja. Yang tu sebenarnya dalam satu hari, ambillah satu masa dipanggil quality time, masa berkualiti kita. InsyaAllah yang pentingnya, kasih sayang tu kita nak. Itu yang penting Ustaz. Walaupun dalam keadaan kesibukan kita, suami bos, isteri bos, tapi dalam masa yang sama, bos duduk satu meja, makan sama-sama. InsyaAllah. Baiklah, banyak lagi yang kita nak sembang-sembang ni Ustaz. Tambah-tambah bila sebut tentang air tangan isteri ni, mungkin Ustaz boleh kongsikanlah apa antara lagi yang menunjukkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang insan yang walaupun seorang leader, kata orang kampung saya Teluk Intan, tapi pemimpin, tapi dalam masa yang sama ada juga ke dapur Ustaz. Tadi saya tertarik dengan apa yang tadi sebut, berkaitan tentang Allahumma salli ala Muhammad. Suami isteri sibuk. Okey, macam mana pula kalau berlaku di zaman Rasulullah SAW, Nabi sendiri dan Aisyah pernah dilanda sakit sama. Sakit yang sama. Dua-dua dalam keadaan tak apa nak, bukan kata tak apa nak sihat. Dua-dua ada cerita dia. Ada cerita dia macam ni. Ni saya nak kongsikan supaya kita rasa bahawa kita seolah-olah dapat masuk ke dalam rumah Nabi dan sedang menonton bagaimana gelagat indah Nabi dan pasangan. Ada masa? Boleh ya? Okey. Diriwayatkan Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, pernah satu ketika tu dia kata, bang,
Dia kata qalat Aisyah wa ra'sahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaki law kana wa ana hayyun fastaghfir laki wa da'u laki. Apa maknanya? Aisyah pernah satu hari dia mengadu bahawa dia sakit kepala. Dia kata, aduh sakit kepalaku, sakitnya kepala. Itu. Lalu Nabi SAW, nah, saya suka kadang baca hadis ni bukan apa. Kita ingat bila isteri mengadu sakit kepala, Nabi akan kata apa? Mana sakitnya? Main bicik, main. Kita ingat macam tu lah kan. Tahu tak Nabi kata apa? Masa tu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kalaulah awak meninggal sementara saya masih hidup, saya akan doakan keampunan untuk awak dan doakan kesejahteraan awak. Kawan dia sakit kepala. Nabi kata kalau awak meninggal, saya nak doakan awak. Tak meninggal lagi, tapi sakit kepala dah. Nabi kata kalau awak meninggal, saya doakan awak dan doakan keampunan untuk awak. Agak apa respon Aisyah? Ni sedap ni. Isteri bila mengadu sakit kepala, sebut pasal meninggal, lepas tu Aisyah dia macam ada rasa tak seronok. Seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha kata, aduh, pertama berat sakit kepala ni. Pertama berat sakit kepala aku macam ni, dia kata. Maknanya kalau macam tu, lepas saya meninggal nanti ya Rasulullah nanti nak bersama dengan isteri lain lah pula. Saya meninggal ni. Rupa-rupanya pada ketika itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa ra'sahu, aku juga sakit kepala. Rupanya dalam masa yang sama Nabi juga Nabi juga sedang sakit kepala. Tapi yang bestnya penghujung dialog antara Nabi dengan Aisyah ni berakhir dengan harmoni dan gembira. Tapi apa kita nak beritahu? Bahawa kadang-kadang apa yang dilalui oleh pasangan kita juga dirasai oleh suami. Cuma suami tu tak nak luah. Suami tak nak cakap. Agak ujung-ujung kalau kata kita macam seolah tak sayang kat dia pula. Nak beritahu ni. Sakit kepala juga tau. Ni saya pun sakit kepala juga tau. Tu. Dia macam indah tau suasana dialog antara Nabi dengan Aisyah. Maksudnya suami tu tak ada terus bagi tahu. Ada. Dia ada unsur apa tadi? Saya doakan awak, saya ini. Boleh lah macam tu. Kan. Jadi kalau dalam hidup berumah tangga pun sama. Kalau macam ada apa-apa yang salah faham ke, apa kan, selain daripada kita berkongsi perasaan ke apa semua, dan kita boleh masak bersama. Saya ingat itu penting kot. Biar anak-anak main kat depan ke apa, masak sama, suami turun panas minyak, abang turun pasangkan kepala tonggeh sekejap abang, boleh pasang kepala tonggeh dengan buang sampah kan. Suami punya portfolio kepakaran memang tak benar. Baik. Itu sebenarnya ada sebab Ustaz minta pasal masak ni atau apa. Kejap lagi ada sesuatu yang menanti. Jadi para penonton jangan lupa terus bersama dengan kami sampailah hujung rancangan nanti. Ada satu yang istimewa. Ustaz janganlah terkejut sangat. Kejap lagi saya ada tugasan sikit. Cumanya Ustaz, kita nak makan kuih raya dulu. Dan kita nak minta anda semua yang berada, yang menonton sekarang ni pun makan kuih raya dulu, tenang-tenang dulu, minumlah ayam oren ke apa kau kan. InsyaAllah kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan alhamdulillah minal a'dil wal faizin diucapkan kepada anda semua para penonton Tanyalah Ustaz. Tak kira di mana saja anda berada. Kalau kita tengok Ustaz daripada utara ke selatan, timur ke barat, semua meriah sambut Hari Raya Aidilfitri ni. Cara masing-masing. Seronok Ustaz. Menu pun macam-macam menu. Paling penting jaga keselamatan, betul tak Ustaz? Betul. Terus patuh SOP lah wadah di mana saja berada. Jadi dia sama ada salam lebaran atau lebaran. Dia boleh lebar juga. Lebarkan badan. Lebar lah. Dapat banyak menu sangat. Menu. Baik, alhamdulillah. Dan hari ni topik kita air tangan pasangan. Dan paling penting, walaupun hari ni meriah-meriah macam mana pun Ustaz kan, menu paling sedap lah, iaitu menu daripada pasangan kita lah. Itu paling penting. Kenapa pasangan tu tunjuk sini? Memang ada kaitan ke apa? Hari ni kita berpasang berdua. Ya. Bukan ada benda lain dah. Ustaz ni tiba-tiba lain macam pula. Dia punya okey Ustaz. Kita nak sembang pasal adab pula. Boleh Ustaz? Boleh. Adalah, ni saya wakil penonton di luar lah. Ada ustaz-ustaz cakap, janganlah isteri tu walaupun suami suruh masak rendang, janganlah asyik popek sambil buat rendang tu. Ataupun suruh buat air kopi,
Last kopi tu sejuk. Sebab apa? Geram duk kacau punya tu sampai sejuk. Sebab apa? Asyik membebel. Kata ustaz tu kalau membebel nanti akan bagi kesan kepada hubungan dengan suami dan juga anak-anak. Adakah ia benar ustaz? Dia sebenarnya minta maaf ya, orang perempuan, cara dia menzahir, dia meluahkan letih, penat, lesunya dia adalah dengan bercakap secara banyak tanpa dapat dikira berapa kuantiti dia. Berapa patah perkataan? Dalam kurungan bebel lah. Kan? Jadi sebab orang perempuan ni dia dengan bercakap banyak tu tak dapat nak dipisahkan. Kadang ada orang kata, ustaz saya tak tahulah bila isteri saya nak diam. Tidur pun bebel lagi. Dia tengah tidur. Dia ada lagi nak cakap. Tengah tidur. Terbawa-bawa dalam mimpi tu. Jadi Jadi masa dia masak, mana boleh diam. Dia kata kalau saya ni ustaz, isteri lah. Kalau saya masak dengan diam, mati idea. Mana bawang dulu, mana tomeh dulu, bunga lawang, kulit kayu manis mana. Nak dapat idea kena cakap. Dia neuron berhubung. Neuron dia berhubung. Jadi cuma isunya adalah kalau kata bebe cakap banyak itu tak ada masalah. Cuma jangan ada unsur sumpah seranah. Tak boleh. Tak boleh. Cakap banyak tak ada masalah. Dalam kalangan isteri-isteri Nabi, ada aja memang cakap banyak pun ada. Nabi diam Nabi diam. Jadi cakap banyak ke? Bukannya berdosa. Dah lah kita orang perempuan banyak cakap kan dosa neraka pula. Dah. Dengan ustaz pun dia cakap macam tu. Dah lah. Contoh. Jadi cakap banyak tu tak ada masalah. Cuma bimbangnya dia ada terselit sumpah seranah, maki hamun, ataupun macam tak redha, disuruhnya masak rendang, jadi sambil masak tu marah. Dia ketuk tu staman dengar, ketuk perut tong tong tong. Aku yang masak, korang yang kenyang tu. Orang ingat pindah rumah. Kan. Lepas tu suami dah siap pakai baju Melayu dengan samping semua siap, boleh tanya isteri dia, awak tak siap lagi? Tak siap lagi, habis rendang siapa nak masak? Betul. Marah. Jadi ada pengalaman ke ustaz? Pernah tengok orang Awak tanya soalan macam tu, mana ada dalam ni? Okey. Jadi kita nak pesan wanita di luar sana sedang masak, sedang menyiapkan juadah, anggap dia ibadah. Bila anggap ibadah, yang penat-penat tu seolah-olah macam tak terasa. Betul. Kita pergi buat haji, kita buat umrah, penat tak? Penat. Letih. Ya. Ibadah tu dah penat. Betul. Lepas tu pula berhadapan dengan pelbagai ragam watak manusia yang pelbagai latar belakang bangsa semua kan. Lagi penat, mutawifnya, polis Arabnya semua macam-macam, kita mungkin rasa penat. Tapi kenapa tak rasa penat? Sebab kita tahu aku sedang ibadah. Orang yang sedang masak, yang rendang ke, kari ayam ke, masak rendang ke, kari ayam lagi ustaz dia terlintas. Iyalah. Masak kicap, ayam masak kicap. Contoh, ayam masak kicap. Ada 2 kali. Okey, ayam masak kicap. Okey. Jadi, bila dia tengah masak tu, ini ibadah. Sebab apa ibadah? Nanti aku nak hidang untuk tetamu. Tetamu pula bila dimakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan pada orang yang memberi kami makan. Berilah minum pada orang yang beri kami minum. Rahmatilah ahli keluarga dan tuan rumah ini ya Allah. Jadi kita hidangkan makanan, tetamu pula doakan tuan rumah. Nampak tak? Ibadah itu bila ada nilai ibadah, baru dia akan kitaran ibadah lah. Ya, dia akan jadi satu kemanisan. Memang penat. Tanyalah mana-mana orang yang buat majlis kenduri kenara ke apa kan. Bila dia buat majlis ke apa, penat tak masa tu? Layan tamu, catering, makanan, ini macam-macam. Tapi bila habis majlis tu dia rasa apa? Puas hati. Tanyalah mana-mana wanita pun, masakan dia bila dah dimakan oleh tetamu, habis licin sampai orang tanya, ada lagi tak? Tu maknanya dia tak attention, dia rasa seronok. Dihargai, suami pula puji, suami tolong belikan santan, kan? So boleh beli santan apa kan? Beli susu pula dia orang beli santan. Beli apa lagi. Jadi tolong menolong, bantu-bantu, nilai ibadah. Betul. Di situlah sebenarnya baru kita akan rasa raya yang sebenar. Tu. Itu adab. Jangan kita menyumpah lah. Betul, ataupun jangan mendoakan bukan jangan. Nanti ada kesan pada isteri suami pula kan. Makanan. Sebab kalau tengok molekul, orang buat kajian kan, molekul air kan. Betul. Cakap yang buruk-buruk apa kan, molekul air berbentuk jadi tak elok. Makanan pun sama juga, ada air di situ. Itu. Baik. Okey Ustaz, ada satu soalan ni yang saya rasa mewakili para penonton di luar lah. Ni sebab kita nak ambil juga macam realiti masyarakat. Okey.
ada satu soalan ni. Bagi pasangan yang baru berumah tangga, bekerjaya, ada yang menganggap masak ni hanya untuk 2 orang makan, adalah membuang masa dan tenaga. Jadi membeli di luar saja lebih mudah. Apa nasihat Ustaz tentang kelebihan air tangan pasangan kepada mereka? Sebab tadi Ustaz ada sebut, tadi kan Ustaz kata macam mana pun kena luangkan masa juga, kena ada juga kan. Jadi macam mana Ustaz? Dia macam ni. Ramai orang faham air tangan tu maknanya, maaf ya, A to Z. Daripada rempahnya, daripada bahannya, daripada semua nak kena disiapkan sampailah siap. Maka walau tengok banyak rujukan, telefon mak mertua, mak saudara, YouTube lagi, tak jadi-jadi. Jadi dia kata, aduh tak sampailah aku punya air tangan. Tangan ada, air tak ada, dia kata. Macam ni. Dia tak semestinya air tangan tu macam kita sebutkan tadi terlalu terperinci sangat. Yalah. Mungkin kadang-kadang kita sekadar goreng kopok leko saja. Yang dah tersedia dah, yang frozen tu gorengkan, tapi penyediaan dihidangkan, jemput makan, sila makan, kita hidangkan dengan hati yang maknanya ini je yang aku mampu buat, ini je yang sempat aku untuk siapkan. Sebab ada orang esok raya, malam ni dia kerja lagi. Betul? Mana sempat nak buat tu semua. Tengok Facebook kawan-kawan sedang menyiapkan kacau dodol, sedang menyiapkan, sedang anyam ketupat. Kita yang tengok ni untunglah korang semua dah cuti awal, dapat cuti awal, patut tak nampak pergi tarawih. Rupanya dia masak, rupanya pam. Jadi kita ni pula janganlah rasa kecil hati sangat. Tak apa, buat sekadarnya. Dan Nabi pun tak paksa pagi raya mesti ada itu, ada tak ada. Yang penting raikan tetamu kita. Lepas tu kita orang putih kata effort kan. Kesungguhan kita tempah catering, jiran pandai masak nasi lemak. Nasi lemak pun nasi lemak lah pergi raya. Betul. Kan itulah cadangan saya dan nasihat saya supaya tidak terlalu tertekan. Yang penting kemeriahan raya, keberkatan raya itu tidak hilang. Ada satu soalan Ustaz. Ini situasi. Okey. Raya, tambah raya kan? Raya. Raya pagi ni mesti ada yang ada pengalaman ni. Kawan-kawan. Tak kisahlah kawan-kawan futsal ke, kawan-kawan lepak masjid surau ke, dia kata kami ni raya nanti teringin nak makan masakan isteri hang. Sedap betul katanya. Okey. Jadi datang ramai pagi raya tu. Penuh. Tapi dalam masa yang sama si suami nak meraihkan isteri walaupun air tangan pasangan tu penting. Tapi tak naklah menyusahkan isteri. Jadi macam mana nak mengatasi situasi itu Ustaz? Ni bukan pengalaman saya, pengalaman orang di luar sana. Dan jawapan tu saya biasa dengar dah. Dia kata pengalaman orang lain tu. Tapi tak apa, dia macam ni. Apa tu, kalau sekiranya kita ni kawan-kawan kadang kuat ngusik, nyakat kuat. Aku ingat rumah pertama esok balik main raya, rumah kau di luar. Bawa bekas lagi. Nak tapang. Tu melampau lah tu. Tak mengaku kawan. Left group. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ni kuat mengusik, kuat menyakat. Tak tahulah, pengalaman saya kadang-kadang kawan ni dia cakap je, tak adalah dia buat betul pun. Tak adalah perut tu rimau sangat nak makan semata. Dia kadang dia usik-usik kita konon-konon. Tapi kita pula sebagai tuan rumah ke kawan, kita janganlah rasa tertekan. Aduh, apa benda aku nak buat. Ni saja ceritalah. Saya memang ada pengalaman. Bukan pengalaman saya, pengalaman orang lain. Dan pernah dengar kan? Saya pernah dengar tadi. Saya pernah dengar. Ada orang masa tu di Malaysia kita tengah viral isu sup bunjuk tau. Tak tahu lah ada cerita ke apa tak. Sup bunjuk. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia punyalah tak nak tension, tak nak stress, dia dengan isi, ni tolong-menolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa lah, tolong menolong atas ketakwaan ni. Dia bantu isteri dia pun sama-sama buat apa tau. Dia orang buat sup daging kot, sup daging ke sup ayam, sup lah. Masuk bihun. Jadi dihidang kat tetamu. Pagi raya makan bihun sup. Jadi tetamu pun nak cakap lebih-lebih pun tak, tapi sekurang-kurangnya dia dapat hidangkan. Betul lah. Jadi nak beritahunya janganlah tertekan. Ada je cara dia, ada kaedah dia. Mudah. Tapi kalau tutup pintu rapat tu tak apa nak seronok lah. Kan biasanya orang open. Kita meraikan orang. Tutup pintu rapat, lepas tu kipas duk hidup, selipar kat luar, exhaust duk panas lagi. Nampak sangat. Assalamualaikum. Tak ada orang. Habis yang jawab siapa? Saka? Takkan. Jadi kita yang sepatutnya adalah hidangkan semampunya apa yang boleh. Macam saya kata tadi, paling ringkas lah tu yang tu lah tu buat piu sup bagi ke orang. Dia sebenarnya bukan soal nak makan tu. Raya ni bukan soal makan. Kadang ada setengah orang dia kata, "Ustaz, saya ni dapat jemputan. Saya hari ni kadang 5-6 tempat saya nak pergi. Saya tak kenyang perut saya ni." Tak, siapa suruh makan?
Sebenarnya pergi beraya ke ataupun jemputan oleh mana-mana tuan rumah bukannya wajib makan, wajib hadir. Makan buah tak apa dah, makan yang ujung-ujung, makanlah serunding, pas serunding makan serunding jadi makanan. Okey je, janji hadir. Tu yang penting. Sebab dia nak persaudaraan tu dalam raya ni. Baik. Ustaz, mungkin satu pesanan Ustaz lah kepada semua supaya kita ni dapat sama-sama walaupun kita hidup dalam keadaan ada pasangan, tapi dalam masa yang sama kena meraihkan, bukan hidup saja. Dan tambah-tambah bila libatkan dengan air tangan pasangan ni, sebenarnya ia adalah satu anugerah yang sangat istimewa. Sebab kalau ada lah Ustaz, memang isteri pandai masak, suami kenyang. Itu yang hilang six-pack tu. Jadi apa pesanan Ustaz? Orang Melayu kita biasa akan berkumpul beramai-ramai dalam 3 keadaan. Baik. Pertama, kematian. Kedua, bila bila ada kenuri kenara. Dan ketiga, bila raya. Sebab itu orang sanggup menempuh 8, 10, 12 jam. Macam pergi Mekah balik pun tak sampai-sampai lagi. Sebab apa? Sebab dia nak rasa air tangan mak, air tangan ibu, air tangan isteri. Maaf, kadang hidangan tu sangat ringkas saja. Mungkin lemang, mungkin apa sajalah dia punya hidangan-hidangan yang daripada kita kecil. Betul. Tapi sebenarnya dia ada nostalgia tau. Dia ada kenangan yang macam saya dulu belajar di Mesir. Walaupun orang Arab ni dia itu je, dia bukan ada ketupat, bukan ada lemang, dia makanan dia tu yang tak roti. Itu jadi tak sampai raya tu. Arab lagi lah, lepas main raya dia main bola. Aduh, ini tak jiwa ni, main bola pula tak raya macam ni lah. Pergilah kami rumah kawan-kawan Malaysia, pergilah kan, nak rasa raya tu. Jadi rupanya orang kita ni bagus dari sudut sunnah tu, ziarah-ziarahi, dan juga kita raikan anak-anak semua dengan air tangan ibu, air tangan pasangan isteri kita. Itulah yang sebaik-baiknya. Kenapa? Dengar baik-baik. Manalah tahu kalau ini raya kita yang terakhir. Allah. Biasa orang sebut kalau ini Ramadan terakhir kan. Mana tahu kalau ini adalah raya kita yang terakhir. Maka inilah sambutan Idul Fitri kita yang terbaik yang kita nak raikan tetamu, raikan mak ayah, raikan ahli keluarga, bermaaf-maafan, leburkan dosa-dosa yang lalu. Ikhlaskan hati, mohon kemaafan, leburlah dosa di tapak tangan, lupakan segala silap dan salah. Lupa nak cakap apa pula lepas ni. Wallahu a'lam. Gua. Jadi nak dengar lebih-lebih buka YouTube. Okey, itu je. Okey Ustaz. Alang-alang kita sembang tentang air tangan pasangan ni. Okey. Saya nak tanya ni juga. Ini mungkin ada makcik-makcik yang menonton sekarang ni, dia kata, betul, saya nak tanya sangat soalan tu katanya. Dai tolonglah tanya kan. Hidup sebagai suami isteri ni tak kisahlah 20, 30 tahun, 40 tahun bersama ni sebenarnya adalah bukan hanya isteri sahaja yang menyediakan makanan. Betul. Bukan isteri sahaja yang memasak. Jadi suami pun kena memasak juga. Adakah ia satu perkara yang benar ataupun dah suami bekerja, isteri faham-fahamlah, sediakanlah makanan. Okey, terima kasih sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tadi saya dah kongsikan bahawa diriwayatkan bahawa Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi apa yang koyak dijahit sendiri, apa yang berlubang ke apa ditampainya sendiri, nak minum pun perah sendiri. Maknanya Nabi ni menunjukkan bahawa seorang lelaki dengan dapur juga berpisah tiada. Juga pergi ke dapur. Berpisah tiada, laki-laki dan dapur. Ketua negara tu kan. Jadi apa pula istilahnya orang kata orang lelaki ni tak payah masuk dapur, kan nanti isteri tu jadi pemalas pula. Mana fahaman tu tak betul. Islam ajar bagi kita supaya saling tolong-menolong. Malah kalau tengok dalam kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan bahawa selepas aku wafat, Nabi kata, yang akan menyusul meninggal selepas aku adalah isteriku yang paling panjang tangan dia. Paling panjang tangan. Itu kalau panjang tangan. Ada sedok je dia. Itulah. Kalau Melayu kita panjang tangan tu mencuri. Takkanlah isteri Nabi mencuri. Rupa-rupanya bila Nabi wafat, sejurus Nabi wafat, isteri-isteri Nabi ni berkumpul semua ukur tangan. Diketuai oleh Aisyah lah, semua pakai ukur tangan. Siapa lah tangan kita paling panjang? Siapa lah yang paling panjang tangan kita kan? Rupanya tak jumpa jawapan juga. Pasal ni nampaknya panjang tapi sederhana panjang.
faham makna zahir. Rupanya bila seorang daripada isteri Nabi ni wafat, baru tahu, oh patutlah Nabi kata lepas Nabi wafat, yang akan meninggal lepas Nabi itu dalam kalangan isteri itu adalah dia. Siapa dia tu? Namanya Zainab. Kenapa? Isteri Nabi. Ni cerita dia. Rupanya beliau dikenali sebagai seorang yang li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Kerana beliau ini adalah seorang isteri yang dia kuat bekerja dan dia juga seorang yang kuat bersedekah. Maknanya biasa kuat kerja bersedekah. Biasa ni kan orang lelaki-lelaki. Betul. Biasa kan lelaki kan. Kalau suami nak pergi masjid, orang perempuan isteri ke apa selitlah duit dalam poket suami dia siap-siap, bang sedekah untuk beli ni pula singgah kedai tombiam pula bang tu tabung masjidnya tu tu. Jadi nak menunjukkan bahawa seorang isteri juga berperanan untuk buat tugas yang sama macam orang lelaki-lelaki. Itulah dia. Jadi sekali-sekala isteri ataupun suami masakkan untuk keluarga. Dia memang indah kenangan tu. Memang indah, takkan dapat di mana-mana. Air tangan tu. Air tangan. Tanggapan negatif yang menyatakan kalau suami masuk ke dapur tu adalah kena dengan istilah minta maaf ya, dengan izin queen control. Adakah ia benar? Tak betul. Dia sebenarnya tengok pada controller tu dulu. Pula dah. Tengok pada remote tu dulu macam mana kan. Tak ada. Dia sebenarnya saling tolong-menolong. Dia mungkin kerana ada contoh-contoh yang tak baik lah kot. Isteri tu marah ke, abang puan bawang tu potong dulu apa. Dia sebenarnya macam mana saya nak cakap ya? Ada satu kajian yang menarik ni saja kongsi ya. Baik. Kalau dalam ilmu keseranggaan, keseranggaan. Ilmu serangga, ilmu serangga. Apa ingat sarang apa? Ilmu keseranggaan apa insek. Kalau kita kata insek serangga, memang yang betina tu akan lebih dominan. Kalau masih ingat kisah Nabi Sulaiman kan melintasi di Wadi An-Naml, lembah semut, kan permaisuri yang bagi arahan tu. Masuk dalam lubang, masuk dalam rumah masing-masing. Nabi Sulaiman lalu pijak habis korang semua, kesian tu pijak terpenyek mah. Sedang Sulaiman dan tenteranya tak tahu. Yang bagi arahan siapa? Ratu. Masuk dalam bilik semua, cepat tidur, esok sekolah semua. Siapa? Rumah siapa? Orang lain. Macam tu lah. Adakah itu dipanggil queen control? Dah. Memang fitrah dia macam tu. Harap abah dia sekali ya. Abah dia smackdown terus dia. Tak mandi aku cuba. Belarak masuk toilet semua. Kadang tak dengar bunyi motor balik suami. Mak ni lain. Dia punya cara dia tu. Pendekatan dia. Bukan dia queen control. Ada kaedah dia. Ilmu apa tadi? Keseranggaan. Dapat ilmu kita pada pagi raya ni Ustaz. Tapi maklumlah isteri kita bukanlah serangga. Tapi nak bagi taunya as long as selagi mana dia adalah wanita ataupun kalau binatang betina, dia ada dia punya fitrahnya tersendiri. Yang kita kena akur. Jangan kata itu satu kelemahan dah. Itulah dia. Baik. Bukan apa seronok tengok Ustaz bercakap ni. Cumanya lepas ni tak nak dengar Ustaz bercakap. Saya dapat arahan, bukan arahan saya lah. Yang mana Ustaz kena lakukan sesuatu, tak boleh bercakap saja. Ya ke? Kat kuliah tanyalah Ustaz kan. Kita tengok macam mana Ustaz beraksi di dapur. Kejap lagi. Nak tahu menu apa? Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Boleh tak? Tukar baju kan? Tak payah, boleh. Baju ni ya? Ikut tengoklah ke mana. Okey. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah tadi dah selesai. Kita dekat sofa. Tadi kita dah sembang-sembang itu dan ini, banyak ilmu yang dah dapat. Tapi sekarang ni tengok saya siap pakai apron tau. Siap ada cop Tanyalah Ustaz. Lain macam Tanyalah Ustaz kali ni kan. Cumanya sekarang ni saya bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Kita dekat dapur pula. Selalunya meja ceramah, tapi hari ni meja masak. Apalah nak jadi ni? Apalah nak jadi. Okey, dari tadi Ustaz, kari ayam. Adakah kari ayam Ustaz nak buat? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi istimewa untuk semua penonton-penonton Tanyalah Ustaz. Macam tadi Da'i tadi kata, kita istimewa kali ni. Betul. Kita nak kongsikan masakan ataupun air tangan. Ya, Ustaz. air tangan Ustaz. Allah, dah basuh ke belum ni? Basuh. Okey Ustaz.
Alang-alang tu kita dah masak lah. Ketupat. Ketupat dah masak. Ketupat dah masak. Cumanya kita nak settle lah pula apakah menu yang kat sini ni. Okey. Apa yang ada dekat atas meja ni Ustaz? Menu kita kali ni insya-Allah. Insya-Allah semua insya-Allah. Sebut dulu. Kan kita nak masak kari ayam. Sebab saya orang Kedah, khususnya di kampung saya, daripada kecil membesar dengan ayam pula. dengan kari ayam. Dengan kari ayam. Maknanya kalau kari ayam, makan dengan ketupat, makan dengan lemang, bagi saya apa orang kata padu. Padu. Bau rasa raya, seronok. Jadi hari ni saya nak kongsikan sikit sebanyak, kalaupun tak sama macam mak saya buat. Mak minta maaf mak lebih kurang lah kan. Jadi insya-Allah saya kongsikan apa bahan dia, apa cara masak dia lebih kurang, dan telah dipersetujui oleh isteri saya. Maknanya bila saya dah buat tu, isteri saya tengok, dia pantau apa QC, quality control. Dia mengesahkan. Jadi insya-Allah saya nak kongsikan semua. Bahan-bahan dia ialah semestinya ayam lah. Sama ada nak buat kari ayam, kari daging boleh. Daging unta, kambing bibiri, terpulang. Tapi saya ayam. Okey, kita buat hari kita ada ayam, kita ada apa ni Syekh? Ini saya tengok Gula. Lama sangat mengandung tu. Dah bukan gula. Mata tak nampak. Kita ada garam, serbuk kari, serbuk cili dan juga perasa. Dan bahan-bahan ni semua yang pernah tengok lah ni. Kita ada kayu apa ni? Ini tak silap saya lah. Yang ini bunga cengkeh. Yang ni hang kayu ni. Yang ini kayu manis. Mujuk, dia tak sebut kayu jati. Kulit kayu manis. Kulit kayu manis, kita ada buah pelaga, bunga lawang, bunga cengkeh, halia, daun kari, dan juga kita ada potato, tomato. Sebut potato Ustaz. Kentang. Orang Kedah. Okey, ada bawang dan juga bawang putih. Jadi semua bahan-bahan ni nanti kita akan proses dia dan kita akan masak sampai siap insya-Allah. Boleh. Dan yang tolong hulu kan. Saya hulu je lah. Supaya ada kerja sikit nampak. Baik. Silakan. Okey. Kita nak mulakan dengan kita nak iris bawang dulu. Baik. Sebab ni bawang yang ini telah pun kita kisar. Dalam ni dia ada bawang merah ada, bawang putih dan juga halia. Okey, sekarang ini yang saya tengah duk iris ni, yang potong ni, ini adalah bawang untuk ditumis ya, ditumis. Untuk tumis. Ini dikisar. Dia senang je buat kari ni sebenarnya. Tengok tangan kan? Ustaz memang ada skill lah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Okey, kentang ni pula terpulang nak potong secara apa panggil apa? Petak-petak besar tu terpulang. Saya Q. Saya kata apa petak tadi? Petak. Allahu akbar. Jantan. Bismillah. Okey, saya wedges besar sikit. Okey, sebab tetamu kita kata istimewa nanti kan. Yalah. Tetamu ni. Tetamu tak besar mana Ustaz? Tapi tak apalah, dia suka kan juara besar-besar. Okey Ustaz. Jom. Jadi kita dah boleh. Saya tolong pas hidupkan api. Minyak. Okey, jom. Bismillah. Ya Allah. Alhamdulillah hidup. Tu dia. Hidup ni pun dengan izin Allah SWT. Masya-Allah. Silakan. Allahu akbar. Okey. Ustaz, minyak tu ramai nak tanya tu, nak tahu tu macam mana, banyak mana nak tak? Dia sebenarnya kita boleh tengok agak-agak lah kan. Untuk tumis lah. Untuk tumis ni. Okey Ustaz, sambil Ustaz masak ni. Okey. Kita nak sembang-sembang jugalah. Topik kita hari ni air tangga pasangan. Ya. Tapi nampak kan saya bergegar kan, nampak. Okey. Okey, sama-sama. Nampak skill tu Ustaz ya. Nampak skill, okey. Cuma bila sebut tentang air tangga pasangan ni betul lah. Kalau isteri masak, suami ni macam mana? Apa dia punya komitmen dia? Adakah kalau dengan membantu pasangan dekat dapur tu, yelah orang kata akan mengeratkan kemesraan suami isteri. Betul, memang betul. Jadi pernah ke dilakukan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sibuk dengan urusan rakyatnya, urusan umat semuanya, tapi Nabi tetap tidak mengabaikan dengan keluarga. Khususnya Nabi sendiri kalau balik daripada mana-mana, Nabi takkan pulang dengan tangan kosong. Ada je hadiah dibawa balik. Orang panggil apa? Kejutan. Dia buat kejutan. Yang kita tengah buat ni pun kejutan juga. Kejutan juga. Saya pun terkejut kat mula-mula. Jadi bila kita buat macam ni, maka akhirnya isteri pun jadi seronok kan, dia jadi terimbau kenangan lah, seolah-olah macam abang ingat tak itu abang masak itu. Ya Allah, walau masin tapi sedap, dia kata kan. Dia teringat. Okey, bunga cengkeh dengan buah pelaga ni agak-agak lah. Saya suka 4 biji. Ini untuk kira berapa orang makan?
Ini standard dalam 5 orang boleh lah. 5 orang. Okey, kita pastikan dia dah panas dia tu dah okey. Kita pun dah boleh masuk. Okey. Minta sudu kecil boleh? Boleh. Sudu kecil Ustaz. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jadi kalau ikutkan kehidupan kita ni walaupun suami isteri tapi boleh dikatakan setiap masa kena bantulah, bukan aspek kewangan betul. bukan membesarkan anak saja Ustaz. Betul. Bagi saya seorang lelaki dia berusaha untuk membantu membahagiakan isteri dan anak-anak dia tu penting. Betul. Dan dia tidak pernah takut akan percikan minyak. Itu. Sebab saya pernah nampak ada setengah suami dia dengan minyak tomeh ni dia pakai inilah dia panggil apa? Yang Captain America punya bulat tu. Pelindung dia tu. Macam tu. Jangan. Sebab saya pun hari ni baru saya boleh berhadapan dengan yakin. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah, ya. Jadi para penonton semua, okey tengok kita dah masukkan ya. Okey, tadi kita dah masukkan part sekawan sebenarnya tadi tu. Yang kulit kayu manis, buah pelaga, semua tadi tu. Kemudian sekarang kita tumis bawang yang dah dihiris tadi. Okey. Kemudian kita masukkan daun apa ni? Itu daun kari Ustaz. Daun kari. Kita bagi dia masuk. Bismillah. Lepas tu kita nak tahu dah bila pula kita nak masukkan bawang-bawang yang telah pun dikisar ni, iaitu kita tengok dia punya bawang dia dah start menguning. Dia start menguning. Okey, kita tengok dulu. Okey lagi, Da'iah tadi apa-apa lagi kita boleh sembang lagi ni? Pasal apa lagi? Itulah saya nak fikir juga. Tadi Ustaz ada sebutlah macam mana suami tu kena membantu apa semua kan. Katakanlah kalau suami tu dia memberi alasan tapi sebenarnya kalau alasan itu pun tak adalah sesibuk macam mana suami tu mesti kena tolong isteri juga kan. Betul. Tapi katakanlah kalau alasannya mencari nafkah, itu adalah kewajipan. Jadi macam mana tu Ustaz? Saya ni sibuk, saya nak cari nafkah untuk awak. Jadi bagilah saya rehat. Dia kalau nak kira sibuk ni sampai lubang kubur sibuk. Semua orang sibuk. Dia sebenarnya suami ni dia memang kena cari masa. Tak boleh bagi alasan kata dia sibuk. Kalau nak kira saya sibuk, ni letih katanya. Sampai lubang kubur sibuk. Kita nak menjawab soalan malaikat apa lagi. Jadi kena cari masa untuk nak meriahkan keluarga kita, raikan minat anak-anak kita ke. Kadang anak kita balik sekolah apa dia nak kongsi. Tadi ayah, tadi teacher kan cakap apa ni kakak pandai. Kan. Jadi kalau tengok dalam kalangan isteri-isteri Nabi SAW pun bila Nabi balik saja memang ada di kalangan isteri-isteri Nabi dia nak berkongsi tau. Tadi dia, macam Aisyah kan dia pernah cerita. Pernah cerita yang Allah SWT. Okey, lupa nak beritahu ya. Saya baru saja memasukkan bawang-bawang yang telah pun dikisar tanpa membawang. Okey. Jadi dia raya-raya jangan membawang kan. Jadinya nampak? Nampak tak? Ya. Nampak apa? Nampak Ustaz masak? Ada. Bau dia. Oh, bau dia. Bau dia pun bukan nampak. Oh, tapi minta maaf lah para penonton di luar sana. Tak dapat bau lah aromanya kan. Itulah ya Allah. Tapi unik lah Ustaz. Unik Pagi raya ni kita masak kari. Masak kari. Itu istimewa lah kampung sini. Okey. Nabi sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana bila Nabi balik saja Aisyah pun bagi tahu dia kata ya Rasulullah tadi ada seorang ibu dan anak kecil datang dia ceritalah dia susah dan Aisyah bagilah kurma sikit bagi apa. Okey, apa pelajaran dia di sini? Nabi seorang yang kalau sibuk macam mana pun balik apa yang isteri nak cerita tu Nabi dengar. Bagi perhatian lah. Walaupun orang kata alah tu je ceritanya. Orang datang rumah minta sedekah orang susah kan? Itu je ke ceritanya? Kadang tu isteri cerita masalah, dia pun cakap masalah saya lagi besar. Betul. Okey, Da'i Hadari tolong hulurkan saya apa tu? Air. Boleh air ni saya. Okey, boleh. Bismillah. Kalau yang besar tu? Yang besar Ustaz. Besar Okey, sekarang ni kita nak bancuh ataupun kita nak masukkan air ke dalam. Nak sebati kan? Ya, dengan kuah kari, serbuk kari. Ya. Dan sebelum tu rati sama bawang kita, okey. Masukkan serbuk cili sikit. Terpulanglah, kadang orang suka pedas-pedas kan. Bagi saya sedang-sedang. Pasal tetamu kita kadang di kalangan anak-anak kecil. Betul. Kita kena santuni juga yang kira kita aja. Okey, minta air sikit. Nak buah banyak mana? Okey, tuan dulu. Okey. Okey Ustaz. Ya. Bau dia pun dah lain macam. Sedap lah Ustaz. Tak sabar ni, alhamdulillah. Itulah. Tapi tak apa, kita nak tengok hasil dia kejap lagi. Jadi minta para penonton kena terus bersama dengan kami. Cumanya Ustaz. Ya. Zikir.
Zikir. Tadi kita sembang-sembang tadi kan kita dah sebut juga pasal zikir kan Ustaz kan. Okey. Macam mana Ustaz? Apa antara yang kita boleh amalkan kalau duduk dapur lah? Kalau suami masak untuk isteri, apa yang boleh nak dizikirkan? Kalau isteri pun sama juga, macam mana Ustaz? Dia kalau zikir untuk nak memperoleh kekuatan kan, kadang kita lemah, letih, penat, tapi isteri, anak-anak ataupun suami, pasangan kita teringin nak makan. Sayang, teringin nak makan kari ayam abang. Sudah abang buatlah macam Ustaz Ilyas masuk itu kat TV tu, teringin nak buat. Boleh abang kan. Allah, kita baru balik kerja penat, ada mesyuarat apa semua tadi kan, macam mana kita nak buat? Jadi ni saya nak kongsikan zikir. Zikir di mana kita boleh amalkan, moga Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita maknanya menambah kekuatan menambah kekuatan bagi nak buat kerja pun jadi semangat, tak ada rasa lesu semua kan. Jadi apa yang perlu dizikirkan? Saya cadangkan zikirlah hauqalah. Zikir hauqalah ni macam mana tu Ustaz? Zikir hauqalah. Okey, zikir hauqalah ni macam ni Ustaz. Saya tuang sekejap ya. Tunjuk sikit, demo sikit. Okey. Ini adalah sebatian tadi kan? Sebatian. Okey, dia sebenarnya bila kita sekejap sebelum zikir zikir. Masukkan ataupun kita kacau rempah kari dengan subuk kari ni sampailah dia macam dia jadi macam paste lah, maknanya dia pekat. Okey, dan tidak membazir. Jangan membazir. Buat apa? Masukkan sikit air. Okey. Dan yang hadir tolong saya masukkan sedikit air supaya kita tak nak saki baki dia cukup. Okey dia apa? Sebab tak yang hadir ni melimpah-limpah kasih sayangnya. Jadi airnya penuh limpah. Okey, tak apa. Okey. Baik. Okey, zikir haqullah tu macam mana? Macam mana? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Begitulah. Sambil kacau? Sambil kacau. Kalau sambil kacau, anak pun sambil kacau kita. Boleh. Jadi dia kacau pun tak ada masalah. Iyalah. Kalau doa Ustaz, boleh ke kalau sambil-sambil tu kita selitkan juga dengan doa? Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala petaka kan? Kalau saya lah, saya jenis kalau dalam hati kita doa apa tau? Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa abdadina wa salamatil afiyah fi dinina wa dunyana wal akhiratina. Apa makna doa tu? Kita minta pada Allah Taala, Allah pemudahkan ni, pemudahkan apa ni? Urusan sampai pecah minyak. Pecah minyak kan. Kalau tak pecah minyak, pecah tembelang. Dia tak reti rupanya. Itu cara dia ya. Itu kaedah dia. Okey. Sama-sama itu kita nak potong kentang lagi ni, terpotong lagi. Tadi rasanya besar sangat kot. Iyalah. Jadi kita nak potong ni berapa banyak Ustaz? Terpulang. Kalau saya boleh, kalau kuantiti tetamu kita ahli keluarga tak ramai, 2 biji pun okey, 3 biji pun okey. Iyalah. Terpulanglah kan. Saya bukan apa, seronok ni first time tengok ustaz masak ni. Ya ke? Allahu akbar. Terima kasih. Dan ramai penonton di luar sana pun memang pertama kali tengok. Betul lah tu. Pertama kali tengok. Tapi harap komen yang baik-baik ya. Iyalah. Okey. Dan harap share lah. Harap share. Okey Ustaz. Bila sebut tentang hidup berpasangan ni, tadi kita dah sembang cara nak mengeratkan. Tadi ustaz ada sebut tentang suap menyuap. Okey, suap menyuap. Kalau ikutkan kita fikir suap guna sudu ataupun guna tangan Ustaz yang lebih afdal. Macam mana Ustaz? Dia tangan. Dia tangan. Sebab tu kalau tengok ada satu hadis Nabi SAW ada menyebutkan berkait tentang jilat jari lepas makan. Jilat jari selepas makan Nabi sebut iaitu bila kalian selesai usai saja makan, jilat jari kan, dan minta orang jilatkan. Tu memang ada hadis dia tu. Minta orang jilatkan. Mungkin kalau orang pertama kali dengar, jilat jari orang. Biar betul ya. Tak sanggup. Tak. Sebenarnya minta orang jilatkan itu, yang jilatkan jari kita ni siapa? Orang tersayang. Pasangan kita lah. Dia ada unsur mahabbah di situ, kasih sayang. Kalau orang luar mungkin dia tak rasa kan. Jadi mungkin dari satu faktor kita tengok, jilat jari pasangan maknanya suapkan untuk pasangan kita dengan tangan, bukannya dengan sudu dengan garpu lah.
Jadi para penonton sekalian, yang Ustaz sebut tu bukanlah hari pertama perkahwinan. Tapi biarlah sampai bila-bila Ustaz. Ya, betul. Okey, sekarang tibalah masanya. Kita nak memasukkan apa ni? Ayam. Saya dah perhati dari tadi Ustaz. Tadi lagi kan? Okey. Kita nak masukkan ayam sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tu minta Da'i Hadri tolong sediakan saya tu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa nama tu? Santan. Santan. Saya tahu Ustaz. Santan. Santan ni penonton nak tahu berapa banyak ni Ustaz? Dia santan ni kalau ikutkan, kalau siapa yang guna santan kotak tu, separuh cukup. Bukan kotak yang besar, kotak kecil. Separuh cukup. Kalau kuantiti ayam separuh lah. Ayam kita, saya lupa beritahu tadi ya. Ayam ni ayam separuh tau. Bukannya seekor. Kalau nak buat, kalau ayamnya seekor, lagi ni lah, apa orang kata? Lagi banyaklah bahan lah. Okey, kalau dapat anda saksikan di sini, ayam ni kita gaulkan dengan rempah kari ni supaya maaf ya, saya buat macam dapur saya sendiri boleh boleh. Okey. Kita terbalik-balikkan ayam ni supaya nak bagi rempah dia ni masuk. Orang kata apa? Sebati. Bagi dia sebati. Okey. Ya Allah. Tapi kalau Da'i tadi perasan, sekali tengok macam rendang tak? Betul lah tu. Macam rendang Saya pun terkejut juga. Macam mana boleh jadi macam rendang? Tapi tak apa. Ni tak bertukar lain tiba-tiba jadi lain tak. Sebab itu apa pun kita sebut insya-Allah. Sebab Allah yang tentukan. Kita niat kari, boleh jadi rendang. Bukan saya yang nak, Allah Taala. Kejap lagi saya yang makan ni Ustaz. Ya. Allah yang tentukan. Kita usaha sebaik-baiknya. Ustaz, santan ni kita masuk bila Ustaz? Sikit nanti dulu. Ya. Okey. Tuan-tuan puan, hari ini kita masak kari ayam bukan rendang ya? Bukan. Sekali tengoknya. Okey. Baik. Sampai warna ayam tu ataupun isi dia tu, dia berubah warna. Dia macam warna kekuningan sikit. Tu tanda dia dah masak lah. Lepas tu kalau macam bahagian paha, bahagian ni apa ni macam lembut-lembut ni, kena letakkan di tengah sebab panas tu di tengah. Macam bahagian isi ni tak tepi-tepi tak apa. Baik. Tu. Yang menaikkan aroma tu daun tu lah banyak kan. Ustaz, saya air tangan pasangan ni boleh ke kita kongsikan dekat Facebook, dekat laman sosial lah? Boleh ke kalau tiba-tiba rasa bangga? Adakah ia riak ataupun dibolehkan untuk inspirasi orang lain Ustaz? Bagi saya sebelum tu kita nak masukkan kentang. Masukkan kentang. Sebenarnya Da'i Hadri, kita niat apa-apa pun kita buat dalam hidup ni berdasarkan niat kita. Niat kita baik, niat kita ikhlas, nak berkongsi dengan orang resepi, menu apa pula pada orang ramai. Tak ada masalah. Bukan nak tunjuk laki awak seorang yang pandai masak konon ni tu mama. Nak tunjuk macamlah awak ni. Dah. Niat kita apa ilmu inspirasi masakan orang lain yang dapat. Kan? Mungkin. Tapi berhati-hatilah, kadang-kadang manusia kan bila dia tengok kebahagiaan kita, seronoknya suami pas masak, isteri pula masak, macam pas beten seronoknya dia orang ni. Kita mungkin ada mata-mata di luar sana yang mungkin cemburu dan seumpama dengannya. Kena hati-hatilah. Hati-hati. Saya nak masukkan air sikit. Silakan Ustaz. Okey, sebab dia macam kalau dia nampak macam nak kering tu, kita masukkan air lah. Santan tunggu. Baik Ustaz. Okey. Santan ada di tangan saya Ustaz. Ada santan. Okey, sekejap. Sebab lama dah pegang santan kan, saya tengok. So, santan kita masuk. Terima kasih. Okey, santan, kita tengok sikit lagi. Kalau dia macam dah okey, kita boleh masuk. Da'i Hadri, ada tetamu ke datang kan ni? Sebenarnya Ustaz, kejap lagi bukan saya seorang je jadi juri. Nak rasa masakan Ustaz ni adalah tetamunya. Ada? Okey. Tambah-tambah pula Ustaz, tetamu tu macam saya juga suka makan. Jadi insya-Allah kejap je lagi Ustaz. Alhamdulillah. Cumanya kita akan rehat seketika lah Ustaz. Ustaz masukkan santan tu, nanti kita akan tunggu masak lah Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, kita akan tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungan selepas ni di TV9. Jadi terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Ustaz? Ya. Hashtag apa? Jangan keliru. Jangan keliru. Kembali selepas ini. Rendang ke kari? Kari.
Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah, selamat Hari Raya diucapkan kepada anda semua. Masih lagi menonton Tanyalah Ustaz pada pagi raya ini. Masih lagi saya, Da'i Hadari, temankan anda. Cumanya, bukan sekadar ada Ustaz Ilyas. Kita juga ada tetamu kita sekarang ni, bergelojoh benar dia, ya. Sabar dulu. Kita ada Haziq Husni. Saya susun balik. Kuih lapis tadi ni saya susun balik bagi dia cantik. Biar nampak daripada atas ni Ustaz, dia punya bentuk dulu bercorak. Dahsyat. Saya letak balik ya. Assalamualaikum Haziq. Waalaikumsalam. Ustaz sihat. Selamat Hari Raya. Ya, sama-sama. Inilah tetamu paling sopan pernah kita jumpa. Alhamdulillah. Dia sanggup susun. Dia susun kan? Susun balik. Dia susun kan? Umpama perli ya tadi. Okey, tadi kan daripada pagi tadi kita dah dengar dah Ustaz sebut kata kari ayam kan. Tadi bukan main proses tadi. Kari ayam dekat belakang. Inilah hasilnya, betul tak? Inilah dia. Ni kari ayam utama lagi dia macam ni. Dia kalau Kedah memang inilah khususnya di kampung saya lah. Dia kari ayam. Dia kari ayam ataupun kari daging. Makan Lepas dengan tu, lemang? Makan dengan lemang ketupat lah, cicah. Dia macam tu. Saya tak pernah selalu lemang kita makan dengan rendang. Itu gu dia. Ini gu dia dengan kari. Boleh adjust. Boleh adjust. Kita boleh adjust. Boleh adjust. Ustaz, sebab saya memang daripada kecil. Memang daripada kecil. Kalau kata sedih merajuk apa kan, mak pujuk ni kan. pakai kari je? Kari cukup. Mudah dipujuk. Sebab itu sembang kari. Sembang kari. Ustaz, takkan kita nak tengok je Ustaz. Okey. Silalah makan. Saya Ambil sila. Ambil. Allah sopan je. Allah. Tuang untuk tuan rumah. Ini kalau nak corona ni berapa? Ada ni, Sila. Alhamdulillah. Okey, ambil Zik. Okey, baik. Okey. Ustaz, Ya. bila kita sebut tentang kari ayam ni, sejak bila Ustaz belajar masak Ustaz? Adakah Ustaz daripada kecil lagi memang dah diajar dengan air tangan ibu? Sampailah air tangan Ustaz membahagiakan pasangan Ustaz. Saya dulu memang mak saya kalau masak kari ayam ke kari daging kan. Kalau di macam kampung saya orang Sikh, kami bukan setakat ada kari daging saja. Dia ada batang pisang. Dalam kari tu? Tapi bukan batang luar tu siapa nak makan akan Potonglah. Umbut yang lembut tu. Makan dengan ni ya. Dia jadi lemak, tapi kalau tak pandai masak, umbut pisang tu dia jadi bertali. Bertali panjang. Orang kata macam apa Elio panjang, macam spider web. Dia macam cheese. Kalau kita tarik pizza, cheese begitu. Sebelum ada mozzarella apa semua tu, batang pisang tu lah. Kita dah ada dulu. Baik, basuh kena betul, basuh cara elok. Tapi hari ni saya buat dia ada kentang tadi lah. Saya kena rasa lah. Dia pekat ni. Dia pekat terpulang. Ada setengah orang suka cair. Cair tu tambah air banyak sikit. Tapi kalau saya ni jenis sedang-sedang lah. Ya, sedang-sedang saja kan. Ustaz macam ni lah Ustaz okey. Dia biar kita rasa rasa kesaihan dia tu. Kesaihan. Saya tak boleh tengok drumstick. Cumanya saya nak tanya lah para penonton tadi, sempat tak apa nama tu salin resepi Ustaz masak tadi ni? Sebab saya sebenarnya ni jujur cakap tau. Ni saya tak pernah buat pengakuan di mana-mana tau. Saya biasa kalau sendiri masak campak kan. Mana dulu. Janji ada periuk. Memang ni kan? Jangan campak tak ada periuk. Jadi dah siap-siap semua. Tapi bila untuk istimewa Tanyalah Ustaz ni kita satu lah. Dia kena jadi chef lah. Lebih kurang. Tapi pertama kali saya bila nak makan ni Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, Ustaz Haziq pula baca doa. Baik. Tu tanda lapar. Saya dulu mula-mula kita kata macam mana? Betul-betul belajar masak ni. Ya. Masa belajar di Mesir. Pasal di Mesir makanan Arab semua. Takkanlah Melayu. Melayu. Takkanlah hari-hari nak makan makanan Arab kan. Jadi kita pun sekali-sekala kita inilah sendiri apa tu, masak sendiri apa kan. Betul. Pertama kali yang nak suap lemang dengan kari. Kari Ustaz Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, harap tak menyesal. Okey dah. Rasakanlah. Wow. Tu ya. Sedap macam mana? Apa nak air nak apa? Kurang apa? Sedap. Ustaz, Apa? ini bukan kurang tadi. Kurang. Ini lebih lah. Lebih. Dia lebih Ustaz. Alhamdulillah. Sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Okey. Tu dah. Ya. Sambil-sambil kita makan makanan yang sedap ni. Okey. Nak tanya Haziq.
Haziq. Haziq sebab kita tanyalah ustaz. Betul. Dia tanyalah Haziq lah. Tanyalah. Kita tanyalah Haziq pula ya. Okey. Baik, kita nak tanya Haziq lah. Topik kita hari ni Zik, air tangan pasangan. Okey. Kenapa kita panggil Haziq? Sebab mungkin para penonton nak tahu sebenarnya kalau pergi ke Instagram Haziq Husni ni sebenarnya isterinya adalah orang Indonesia. Oh, tahu. Mestilah tahu. Jadi kita nak tahu lah. Pentingnya air tangan pasangan ni membahagiakan Haziq. Jadi kita nak tahulah. Orang rumah ataupun isteri orang Indonesia. Jadi macam mana mula-mula penerimaan tu, menu lain, rasanya lain. Mesti ada beza kan? Okey, dia beza kita sebab kita dalam satu rumpun. rumpun. Kita satu rumpun. Baik, baik, Kita Nusantara ni kan. Makanan dia kita suka makanan berempah kat Malaysia. Betul. Indonesia pun sama Ustaz. Oh sama. Sama. Cumanya ketupat lemang ada. dia ada lemang dia. Dia ada lemang ketupat palas dia tu. Dia ada macam tu. Tapi saya tak pernah seumur hidup saya lepas saya berkahwin ni. Saya tak pernah lagi bergaya kat sana. Tak pernah lagi dapat bergaya kat Malaysia. So saya tak dapat lagi rasa betul-betul exactly makanan Indonesia tu di pagi raya. Tapi bila saya tanya kat wife saya, dia kata lebih kurang je. Cumanya bila kat Malaysia ni dia meriah, dia banyak makanan. Faham? Tapi bila isteri saya masak, dia kena ada sambal. Dia kena ada sambal tumbuk tu. Macam penyet apa, kalau ayam penyet apa macam tu lah. Oh, dia gilis je Ustaz. Dekat rumah gitu lah. Bukan lantai, kat lantai. Siapa yang makan tu lantai tu? Tak ada lah. Dekat atas lah. Dekat atas dia ada punya tempat gilis tu. Nakal. Okey. Jadi macam mana pula kalau air tangan isteri tu okey, kita okey lah. Mak Haziq pula macam nak terima menantu masakan lain tu? Okey, macam Mak Haziq, dia pun adalah seorang yang suka masak. Bila orang yang suka masak ni, dia suka mencuba. Betul. Termasuk menantu punya masakan. Menantu punya masakan. Bila menantu yang masak, mak mertua umpama juri. Dia akan jadi juri. Lepas tu dengan dia letak dia punya sudu kat telinga. Dia nak rasa kan Dramatik betul. Tapi daripada saya kahwin 2016 sampai ke sekarang, saya rasa semua masakan isteri saya alhamdulillah diterima baik oleh mama saya. Alhamdulillah. Dan Lulus lah. Lepas tu isteri saya cuba masak masakan yang mama saya. Contoh mama saya dia ada Pakistan sikit, dia masak chapati. Isteri saya cuba masak chapati dengan kari. Dia ada kari berempah ni untuk makan dengan chapati tu. Alhamdulillah lulus dengan sempurna. Alhamdulillah. Syabas betul. Itulah kita kata penerimaan air tangan. Isteri saya boleh terima air tangan masakan Malaysia. Mama saya sendiri boleh terima air tangan masakan daripada Indonesia. So, tak ada masalah. Saya pun boleh terima masakan ustaz. Alhamdulillah. Utara punya menu. Tak pernah ketupat ke lemang dengan kari kan. Dia satu Tapi kalau dengan pulut kuning biasa kan. roti jala, pulut kuning. Pulut kuning pun selalu ada juga makan kari. Kari. Okey Zik, Ustaz. Saya teringatlah bila saya sebut tadi kita dengar tadi Haziq sebut pasal air tangan isterinya diterima oleh mertua. Alhamdulillah lah mama Haziq pun boleh terima. Macam saya alhamdulillah ni pengalaman saya sendirilah. Saya ni bukanlah terlalu sibuk, ustaz sibuk, Haziq pun sibuk, tapi yalah kadang-kadang tu kita rasa letih. Tapi sebenarnya Ustaz Haziq apa antara yang menyebabkan saya peribadi saya rasa terus bersemangat? Sebab saya balik rumah mesti saya akan nak rasa masakan isteri walaupun benda mudah, Ringkas. Mi segera. Keropok goreng. Keropok. Saya akan cakap isteri make sure Awak panggil isteri kat rumah isteri? Taklah. Saya sebut sayang lah. Saya tak ada Ustaz tiba-tiba isteri, ya suami. Lain, kekok pula ya. Budi bahasa. Saya akan cakap lah, saya masakkan keropok. Itu pun dah cukup rasa macam esok bangun dengan segar, semangat. Keropok pun segar. Adakah itu tanda yang baik Ustaz? Macam kita sebut tadi lah. Dia sebenarnya apa sahaja yang dihidangkan isteri ke ibu ke, asalkan dia membahagiakan, seronok, lagi-lagi pula walaupun simple, mudah. Yang mudah. Jadi benda tu tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah bila langsung dia tak ada rasa nak sediakan, langsung tak ada rasa nak hidangkan, malah nak buat tu semua, nak telefon yang mengantar makanan pun langsung tak nak lah. Maknanya usaha ke arah itu tak ada langsung. Menyediakan ke, memasakkan ke tak ada langsung, tak boleh lah macam tu. Dia sebab keharmonian rumah tangga ni dia masuk konten tu Masuk konten rumah tangga tu boleh. Memang rumah tangga. Keharmonian rumah tangga ni bermula apabila
kita masing-masing sama-sama nak merai satu sama lain. Hari ni kita raikan dia, dan sebenarnya itulah dia punya, orang panggil apa ya, permulaan dia. Seorang suami dia mulakan dulu Pencetus. pencetus. Dalam isteri pula nanti akan dia ingat tu suami dia buat. Hari ni dia pula buat. Kesalingan kena ada. Saya pernah juga berada dalam situasi tu Ustaz. Bila saya masak. Baik, Aziz. Situasi tu mesti ramai nak tahu. Cumanya kejap je lagi. Nak suruh saya masak ke? Sama. Nak suruh sambung makan kari. Suruh sambung makan kari. Okey. Habislah satu lubang. Lagi. Tambah lagi. Tambah. Baiklah, pengalaman Haziq tu kita kongsikan kejap lagi. Kembali lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Makan dulu. Tapi sumpah sedap lah. Tambah. tu. Alhamdulillah, kemeriahan Hari Raya semua dapat rasai. Yang miskin, yang kaya, yang jauh, yang dekat. Alhamdulillah, sama-sama kita meraihkan Hari Lebaran ini. Dan masih lagi, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan saya Dai Hadari. Dan pagi ni bukan saya seorang lah tuan-tuan puan-puan. Saya sambut raya dekat sini dengan Haziq Husni dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Ustaz, sedap raya macam Janganlah tak berhenti pula dia masakan sendiri ni dia rasa seronok tu lebih. Tapi Ustaz, saya ada soalan sebenarnya ni. Tadi kan kita duk cerita pasal air mata pula. Air mata isteri. Air tangan pasangan. Air tangan pasangan ni. Pasangan untuk masak ni, dia tak ada spesifik. Perempuan je yang kena masak kat dapur. Isteri je yang kena masak. Saya pernah cuba untuk masak nasi goreng simple punya nasi goreng saya masak. Isteri saya puji Ustaz. Bila saya rasa Ustaz tak sedap. Serius lah. Serius lah. Saya rasa tak sedap. Lidah dia Dia kata sedap. Adakah itu tanda dia nak suruh saya je masak? Adakah waktu tu menipu dibolehkan? Dia memang tu ada strategi tu, isteri dia tu ada Saya tengok strategi untuk saya dia masak kat dapur. Tak adalah. Tapi adakah tanggungjawab untuk masak dekat dapur ni kan harus kita berikan kepada isteri saja ataupun sebenarnya suami boleh je nak cakap kat isteri, hari ni biar saya masak. Tak pun bulan ni saya masak, bulan depan awak masak. Gila-gila. Dia sebenarnya kalau ikutkan kata Imam Nawawi rahimahullah, penyediaan semua tanggungjawab suami. Penyediaan. Kalau seorang suami wajib sediakan apa? Menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan dan minuman, makan yang wajib sehari 2 kali yang wajib. Lepas tu apa lagi? Menyediakan pakaian, menyediakan barang-barang dapur, menyediakan bahan masak, alat pembersih badan. Itu semua penyediaan. Tapi bila nak diguna pakai, nak dimasak ke bahan-bahan tu semua sama-sama. Maksudnya masak ke menyediakan bahan tu sama-sama. Saling lah. Bukanlah tugas seorang isteri saja. Maaf kalau orang dulu dia kata perempuan ni orang dapur. Orang dapur salah, bukan macam tu. Sama-sama tu dapur tu. Cuma mungkin orang dulu dia nampak kalau suami ni kerat sangat di dapur, orang kata ini macam dah macam apa Queen control pula. Tak ada queen control. Tak ada tolong-menolong macam tu. Jadi sebaiknya suami isteri sama-sama kena tolong-menolong. Orang kata lagi bahagia bila kita masak sama-sama. Bila suami isteri duduk menyediakan makanan sama-sama kat dapur tu kan. Isteri suami semua lah rasa masakan tu dia akan lagi eratkan hubungan. Lagi erat lah seronok. Sambil masak tu, lepas tu ada gurau senda pula. Lepas tu nampaklah di situ kecerdikan suami ketika masak tu, nampak. Kan macam masak-masak ketuk kejap isteri dengan senduk. Saya ada pengalaman Haziq. Ustaz. Pernah ketuk senduk ke isteri? Pengalaman saya pernah pergi ke sebuah rumah CEO yang isterinya waktu tu hidangkan makanan yang sangat sedap. Jujur Haziq, Ustaz, memang sedap. Cumanya bila ditanyakan kepada isteri CEO tu, dari mana belajar masak ni? Datin. Lepas tu dia kata apa? Sebenarnya dulu saya tak pandai masak, tapi saya belajar masak daripada datuk. Suami pula dah. Jadi datuk pula belajar bersama. Memang cerita tu tak berkesudahan. Tapi bagus tu. Tapi nak ceritanya isteri belajar daripada suami. Yang bila isteri yang tanya, suami belajar daripada siapa? Dia akan keluar soalan lain. Mungkin belajar dengan kawan. Itu drama sih. Dia akan keluar. Tapi betul. Ada kebanyakan orang sekarang kebanyakan chef yang ada sekarang
Kan? Ada ramai juga chef lelaki. Ustaz. Laki-laki. Kan? Dia jarang ke dapur. Sekali dia turun, sentuhan dia tu diingati. Ni lah macam ni lah. Takkan saya nak cakap. Jadi kalian tolong cakap terima kasih. Takkan agak Macam bakal mana? ni. Tapi menyesal tak? Tapi Tak betul, menyesal. tapi betul Ustaz Aziz kan. Kalau kita tengok Ustaz perempuan-perempuan ceramah tapi dibuktikan. Bukan ceramah saja. Alhamdulillah. Kan? Saya satu lagi soalan. Ya. Silakan. Okey, bila isteri atau suami dah masak, macam saya cakap tadi, isteri saya mungkin menipu cakap isteri saya punya, saya punya masakan tu sedap. Menipu Tapi lah bila kita sampai satu situasi yang bila apa yang pasangan kita masak tu memang kurang sedap contoh. Okey. Ada kita perlu ke untuk cakap masakan ni tak ataupun kita diam je Ustaz. Kan? Telan je. Macam mana? Redha je. Lepas tu update Facebook. Aku sudah ditakdirkan. Kisah rumah tanggaku. Kisah rumah tangga aku. #redha je lah. Macam mana tu Ustaz? Kalau pasangan kita masak ada yang tak sedap tu, apa yang kita perlu? Kita ni kan, perasan tak? Kita orang lelaki ni sepanjang hidup ni kadang-kadang sebut salah kita. Kita cakap, dia kata kita komplain. Kita diam dan simpan satu masa baru cakap, dia kata Berdendam. berdendam ataupun mengungkit kan. Jadi mana satu nak ni dah diam suami tu Makan hati sampai meninggal. lama ni. Betul. Kan? Apa tu dia adik arwah baru beritahu dulu abang sebenarnya nak tegur. Wasiat pasangan. Meninggal beritahu. Janganlah macam tu. Sulit. Jadinya yang seeloknya adalah bagi tahulah. Kita hidup kan nak lama. Bagi tahu dan kita pesankan pada dia. Macam tadi kita sembang tadi dengan Hadari tadi. Yang Nabi sendiri pun kalau makan, Nabi ada rasa macam tak kena pada menu makanan tu. Nabi sendiri panggil Aisyah suruh mai rasa sendiri. Mai rasa dia. Cuba rasa dah. Aisyah rasa, lah, ada yang tak kena lah. Jadi bila keadaan itu disedari sendiri, bukannya main sebut saja dan disebut secara penuh hormat. Dia kan daripada pasar tau dengan motong dengan apa tumis semua kan penat. Tahu-tahu kita hentam ke kita putuk kan dia sedih. Betul. Bagi dia rasa betul ada kurang tak apa. Benda boleh jalan. Lain kali kita buat Buat elok balik. Buat elok balik. Bagi tahu dengan cara berhemat. Bukannya terus cakap. Jangan. Apa tak sedap ni? Itulah kali takhir. Dia rasa tak berasa dah lepas ni. Okey. Topik kita hari ni air tangan pasangan. Satu topik yang sangat istimewa. Tambah raya ni pun ramai isteri masak untuk suami. Betul, Ataupun suami katanya Alhamdulillah. raya masak untuk isteri kan. Jadi mungkin saya dengan Haziq nak tahulah. Bila kita dah tahu dah daripada awal tadi macam-macam, termasuklah ilmu berkaitan menyantuni pasangan kita, apa tindakan kita selepas ni supaya kita hidup dalam keadaan harmoni. Mungkin boleh berkaitan dengan makanan juga. Silakan. Saya pernah jumpa dengan pasangan-pasangan orang-orang lama Haziq ya. Ada ya saya pernah jumpa. Haziq Hadari HH. Memang kan. Ada kaitan. Apa tu jadi bila saya pernah jumpa dengan pasangan orang lama-lama ni kan, dia orang lama ni dia banyak petua. Tak baru lagi. Betul dah pemuda. Ni muda. Dia petua itu kan. Kita sebaya. Sebaya. Betul lah tu. Okey, jadi bila saya jumpa dengan orang lama-lama ni, banyaklah yang saya dapat belajar sesuatu. Antara yang sering saya jumpa, dia orang cakap apa tau? Kalaulah makcik masih hidup lagi, makcik teringin sangat nak buat ataupun nak masak, teringin sangat nak buat itu ini pada makcik. Allah. Ataupun kalau sekiranya macam jumpa dengan makcik-makcik ke mana-mana kan, dia sering sebut, dia kata kalau akcik kau ada lagi, akcik teringin tak? Bukan teringin telekung. Dah. jadi apa yang kita nak sebut tau? Selagi kesempatan Allah masih lagi hadirkan, adakan dia di samping kita, di sisi kita, kita layan dia sebaiknya. Macam saya sebut tadi mana mungkin, mana tahu ini adalah Aidilfitri terakhir kita dengan dia, Dengan pasangan kita. dengan pasangan kita. Bukan kita nak bukan doa untuk berakhir hayat hidup dah, tapi bayangkan keadaan itu, kita akan sayang dia, hargai dia. Air tangan ni salah satu daripada ramuan resepi bancuhan kasih sayang keluarga. Pengikat kasih. Pengikat kasih. Ada orang quality time dia pergi pantai, pergi air terjun ke apa, pergi pasar raya ke apa. Tapi sekala luangkanlah masa, masakkan bersama. Pahit, manis, apa masin tu
kita yang lain yang sebenarnya nak menghidangkan. InsyaAllah. Tapi kalau dah masin, lain kali tak akan dah. Takut ayam tu keras. Betul. Banyak sangat garam. Okey, secara ringkas ucapan Aidilfitri Haziq. Saya Haziq Husni nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin sekiranya ada terkasar bahasa ke, tersalah cakap, mungkin ada buat terasa hati ke kepada sesiapa yang saya kenal dari hari pertama saya lahir sampai sekarang. Ucapan dia Pada hari pertama dah saking hati dah. Awal je sakit. panjang betul ucapan itu. Hari pertama dah menyakitkan hati orang. Saya minta maaf ya. Moga dapat dimaafkan segala kesalahan saya. Sebab saya pun memaafkan kesalahan orang yang buat salah kat saya. Ustaz, silakan. Ada begitulah saya pun nak mengucapkan salam Aidilfitri, kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga amalan kita diterima Allah, diterima Allah dan moga dapat bertemu dengan Ramadan akan datang nanti. Panjang umur. Amin. Terima kasih Haziq, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama hari ini. Saya Da'i Hadari, wakil bagi seluruh kru produksi untuk Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa hadapan. Sambutlah hari Syawal ataupun hari Lebaran ini dengan penuh kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Sambung.